وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين أما بعد تفضل باشا آمين Waqal wa min al-'adati sirriyah, ini merupakan juga di antara masalah-masalah yang menimpa masyarakat berhubung tentang soal yang telah kita sebutkan. Bila mana hubungan di antara lelaki dan wanita itu tidak ditutup, tidak dihalang, tidak dipelihara, tidak dijaga, maka segala akibat di antara perbuatan ikhtilat yang berlaku, maka akibat daripada perbuatan haram yang tersebar, maka akibat di antara suasana yang tidak aman membentuk kepada masyarakat yang tidak sihat. Di antara masalah-masalah yang telah kita bicarakan, kita mengatakan zina ini adalah merupakan penyebab ataupun natijah kepada hubungan lelaki dan wanita yang tidak teratur. Yang kita mengatakan liwat juga termasuk di antara disebabkan suasana keadaan masyarakat yang tidak dijaga dan dipelihara dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara masalah-masalah yang dibicarakan, ini merupakan di antara masalah-masalah yang diperbincangkan ulama, itu dinamakan sebagai al-'adati sirriyah ataupun diistilahkan dengan hukum beronani. Apa dikatakan sebagai beronani? Istilah rakyat Mesir menyebut bila sebut adatu sirriyah, ini merupakan istilah kepada al-istimna. Bahasa fuqaha mengatakan istimna. Kalau sekiranya fi lughatil arabiyyah, istilah Arab mengistilahkan sebagai jildi umairah. Ada istilah disebut sebagai jildi umairah. Kenapa? Kerana Arab bila mana menyebut tentang yang dikatakan sebagai zakar, diistilahkan ataupun diberikan nama kinayah kepada zakar tersebut disebut sebagai Abu Umair. Abu Umair itu merupakan isyarat kepada zakar. Sama lah macam kita pun panggil awang, Pak Long tu. Jadi bahasa-bahasa seolah-olah bahasa yang macam tu. Arab menyebut dengan Abu Umair. Maksud Abu Umair, maka istilah itu adalah diistilahkan kepada zakat. Bila sebut Abu Umair, orang faham itu adalah zakat. Bila diistilahkan kepada orang yang melakukan perbuatan haram yang dikatakan sebagai istimna, disebut dalam bahasa Arab dikatakan sebagai jildu umairah, iaitu memukul ataupun yang dikatakan sebagai istilah melakukan perbuatan-perbuatan sehingga mengeluarkan mani. Al-'adatu sirriyah juga membawa erti kepada yang dikatakan sebagai istimna, iaitu mengeluarkan mani dengan jalan selain daripada jima' yang dihalalkan oleh syarak ataupun dengan jalan yang diharamkan oleh syarak, itu dinamakan sebagai zina, itu dinamakan sebagai al-'adatu sirriyah. Ada istilah yang dinamakan sebagai istimna, ini merupakan bahasa fuqaha. Adatu sirriyah ini bahasa Mesir yang dikatakan sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad seperti tadi telah kita sebutkan sebagai jildi umairah, ini merupakan bahasa yang disebut oleh bahasa Arab. Dan ada satu istilah lagi yang disebutkan oleh para fuqaha yang diistilahkan sebagai qadah. Qadah, kalau sekiranya kita buka dalam kamus, lafaz kha itu merupakan salah satu di antara maksud yang diertikan adalah yang dikatakan sebagai al-istimna. Maka perbahasan tentang masalah istimna, sama ada dinamakan sebagai al-'adatu sirriyah, sama ada dinamakan sebagai istimna, sama ada dinamakan sebagai yang dikatakan qadah, sama ada dikatakan sebagai jildu umairah. Sehingga kan ada sahabat-sahabat kita mengatakan kalau bahasa Mesir ada satu istilah lagi disebut dengan sebut nama darbu asyarah. Darbu asyarah, wallahu alam apakah yang dimaksudkan dengan darbu asyarah, tapi dikatakan sebagai memukul menggunakan 10 jari yang ada, iaitu dengan melakukan perbuatan menggunakan kedua-dua tangan. Bila tanya sahabat sebab apa dinamakan sebagai darbu asyarah, dia kata lil malizi darbu khamsah, lil arabi darbu asyarah. Sebab apa dengan alasan tersebut, wallahu alam, masing-masing boleh memahami. Wa min al-'adati sirriyah, perbahasan tentang adati sirriyah, hukum beronani. Apakah yang dikatakan sebagai onani? Apakah hukum berkaitan tentang masalah tersebut? Maka di sini diperbahaskan sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengarang satu kitab khusus berhubung tentang masalah hormatil istimna. Beliau mengatakan, aku mengarang kitab berkaitan tentang masalah tersebut tidak lebih bila mana ada persoalan yang dipersoalkan oleh seorang pemuda daripada Port Said. Dia Port Said bertanya berhubung hukum beronani.
Beliau mengatakan ini merupakan satu masalah yang perlu aku tuntaskan demi untuk mengislahkan masyarakat, demi untuk memperbetulkan fahaman masyarakat, kerana tersebar di kalangan para pemuda yang dikatakan sebagai al-adatu sirriyah. Sebab dinamakan sebagai al-adatu sirriyah, kebiasaan yang bersembunyi. Orang tengok perwatakan, alhamdulillah. Orang tengok akhlak, masya-Allah, tabarakallah. Orang tengok cara berurusan, okey segala-galanya. Tetapi bila berada dalam keadaan bersunyi-sunyi, bila berada dalam tandas bersorangan, bila tidak ada manusia lain yang berteman bersama dengan dia, maka dia tercenderung kepada dipengaruhi ataupun dikalahkan oleh hawa nafsu masing-masing, sehingga menyebabkan melakukan kepada perbuatan yang diharamkan. Kesan masalah yang lebih besar daripada apa yang telah kita sebutkan, bila sebahagian daripada individu-individu yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka berhujah dengan pendapat-pendapat sebahagian daripada tokoh-tokoh fuqaha. Sebahagian mengatakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahawa hukum beristimna itu ala sabilil jawaz, ibahah, dengan alasan, dengan hujah, dengan fakta yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan hukum yang dikatakan istimna itu adalah seumpama hukum ketika mana kita boleh hijamah. Sama seumpama kita berbekam. Sama seperti mana kita mengeluarkan darah daripada tubuh badan kita. Sebagaimana individu ingin untuk mengeluarkan mani daripada tubuh, maka begitulah juga hukum seumpama yang dikatakan dibenarkan untuk seseorang itu berbekam. Berbekam, membuang darah kotor. Yang dikata-kata mengeluarkan mani, itu mengeluarkan mani yang tidak mampu untuk kita tahan, yang kemungkinan akan menyebabkan wukuk fi zina, dengan ihtimal yang bahasa sebagaimana telah kita sebutkan. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat sebahagian yang diriwayatkan oleh sebahagian mufassirin, seumpama pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Bila ditanya kepada Al-Hasan berhubung tentang masalah istimna, beliau mengatakan, innama huwa ma'uka, itu hanya sahaja merupakan air yang datang daripada tubuh kamu. Fa'ariku, maka dibenarkan untuk kamu menumpahkan air tersebut. Ini sebahagian daripada pendapat yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh mufassirin. Juga sebahagian pendapat yang disandarkan kepada tokoh umpama ulama seumpama Imam Mujahid, yang juga merupakan min kibarin mufassirin, tokoh-tokoh yang sering diriwayatkan pendapat oleh Ibnu Katsir dan seumpama mereka-mereka yang dikatakan kibar mufassirin. Beliau bila ditanya persoalan tentang yang dikatakan hukum istimna, beliau menjawab mengatakan, kebanyakan ada sebahagian di antara tokoh ulama salaf tentang masalah istimna, yu'allimuna sibyanahum, mereka mengajarkan perkara tersebut kepada anak-anak mereka. Untuk apa? Liyakuffa 'anil zina, untuk mengelakkan daripada terjebak kepada perbuatan zina. Maka perbuatan-perbuatan telah kita sebutkan. Pendapat pertama disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tidak lebih mengatakan ini merupakan seumpama kita melaksanakan berbekam. Yang kedua, kita mengatakan disandarkan kepada pendapat Al-Hasan, tokoh mufassirin, innama huwa ma'uka, ini hanya saja air kamu, fa'ariqhu. Maka pendapat yang ketiga disandarkan kepada tokoh Imam Mujahid, yang mana sebahagian daripada anak-anak salafun as-salih diajarkan cara untuk beristimna demi untuk menjaga mereka daripada terjebak pada zina. Dan ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang telah kita sebutkan, pendapat yang disandarkan oleh Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemungkinan kalau sekiranya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, orang menolak. Kemungkinan pendapat yang dikatakan sebagai Al-Hasan, orang mempertikaikan. Kalau pendapat seumpama tokoh Imam Mujahid, mungkin ada orang yang boleh munaqasyah pendapat tersebut. Ada juga pendapat riwayat yang disandarkan oleh Ibnu Abbas, bila mana sebahagian daripada pemuda bertemu dengan bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kisah tersebut dinapalkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Boleh buka kitab Ihya Ulumuddin, terdapat riwayat berkenaan masalah tersebut. Bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang mengajarlah biasa, mengajar, selesai halaqah, ada soal jawab, ada yang bertanya, dijawab, berbaki dua orang pemuda yang tidak meninggalkan majlis. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi persoalan, kenapa dua pemuda ni tidak meninggalkan majlis, tetapi dalam keadaan masa yang sama tidak ada soalan yang diajukan. Terus menunggu, sehingga habis. Akhirnya bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan kami terdapat persoalan peribadi yang ingin untuk kami ajukan. Okey, Ibnu Abbas kata dipersilakan kalau sekiranya ingin untuk bertanya. Bila ditanya mengatakan bagaimana kedudukan kami pemuda yang dikatakan sebagai sauranu syahwah, bersangatan tidak mampu untuk menambah syahwat, dalam keadaan yang sama kami tidak mampu untuk berkahwin. Nak berkahwin tak boleh. Masalah studi, masalah duit, masalah anak-anak, masalah umur, masalah keluarga, masalah pasangan, masalah wanita yang nak dipilih, macam-macam masalah. Kalau sekiranya ingin untuk berkahwin, rasanya benda tersebut untuk memungkinkan dalam masa terdekat untuk kami lakukan, rasanya muskilah sikit. Sekarang ni, masalah yang kedua berlaku. Kami tak boleh buat kerja lain. Masalah otak ni duk fikir ke akhwat, fikir kepada wanita, dipengaruhi dengan syahwat, ghalabah.
yang dikatakan sebagai ghalabah menyebabkan tidak tertata, tidak teratur segala urusan seharian disebabkan pengaruh nafsu syahwat yang berada dalam diri seorang individu. Maka bila berlaku keadaan tersebut, Ibn Abbas mengatakan suruh berkahwin. Diceritakan masalah satu persatu. Satu masalah, dua masalah, tiga masalah, empat masalah. Sehingga kan seolah-olah tidak ada jalan yang mampu untuk menyelesaikan masalah mereka itu kecuali dengan zina. Ini yang dikatakan bila mana fatwa yang diberikan oleh Ibn Abbas, berhati-hati. Jangan sewenang-wenangnya untuk mengeluarkan fatwa dalam keadaan kita tidak mampu untuk menganalisa apakah problem yang menimpa kepada lelaki tersebut. Bila diajukan, Ibn Abbas mendapati bahawa masalah yang menimpa kepada pemuda tersebut, seolah-olah maka ingin untuk menyatakan Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kalau engkau tidak memberikan satu penyelesaian kepada kami, yang mana penyelesaian itu boleh menghilangkan ghalabah syahwat yang ada pada kami, nescaya kami ini merupakan di antara pemuda-pemuda yang akan menyelesaikan masalah dengan cara berzina. Itu seolah-olah bahasa yang tidak ditulis ataupun yang tidak diungkapkan oleh pemuda tersebut kepada Ibn Abbas. Artinya bila berlaku persoalan tersebut, berlaku masalah tersebut, Ibn Abbas mengatakan kepada kedua pemuda tersebut dengan berpaling muka mengatakan al-khadqadah khairun minal zina. Ini yang dikatakan riwayat yang disandarkan oleh Ibn Abbas yang mengatakan beristimna itu lebih baik daripada terjebak dalam perbuatan zina. Sekarang kita terdapat 5 riwayat. Pertama, jumhur ulama yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, yang dipegang oleh pendapat Malikiyah, yang dipegang oleh Syafi'iyah, yang dipegang oleh salafun as-salih, sama ada salaf dan juga khalaf, mengatakan perbuatan itu haram qat'an dengan dalil yang konkret yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Pendapat yang kedua yang telah kita sandarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini merupakan seumpama yang dikatakan hijamah. Itu pendapat Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang ketiga kita mengatakan pendapat yang disandarkan kepada Al-Hasan. Hasan mengatakan innama huwa ma'uka fa'ariqu. Buangkan air tersebut, ini hanya saja tidak lebih merupakan satu bahagian daripada anggota tubuh kamu yang boleh untuk dibuang. Sehingga kan ada riwayat mengatakan bangsa Arab mengistilahkan yang dikatakan istimna itu tak lebih merupakan di antara perkara-perkara seumpama qada hajat. Darurat seumpama seolah masalah-masalah yang dikatakan istimna. Apakah hukum istimna? Disebabkan bangsa Arab yang disebabkan maka yumarisun ala hadza fi'li al-qabih. Mereka sentiasa melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut sehingga tahap mereka mengatakan masalah istimna ni adalah sama dengan qada hajat. Masuk dan tanda disebabkan apa? Kita terdesak, terpaksa untuk mengeluarkan sebahagian daripada isi perut. Bila tertekan ni, perbahasan kita ni jangan dengar setakat ni. Kau dengar setakat ni, hujah istimna ni kuat gila. Okey, kena sambung dengan perbahasan tambahan. Sagi dengar setakat ni, lepas tu tidur. Tidur, konkret hujah. Sebab apa? Hujah rot kembali kepada apa yang telah anda sampaikan, tak dengar dengan cara sempurna. Bagi perhatian. Bila telah disebutkan, Arab mengatakan, sehingga kan sebagai Arab mengatakan tidak lebih seumpama masalah qada hajat, masalah untuk kita masuk ke tanda untuk kencing, masalah untuk kita melepaskan apa-apa yang lebih daripada tubuh kita, begitu juga istimna. Sehingga ke Arab tidak merasakan satu benda yang pelik bila membincangkan tentang masalah dikatakan sebagai al-istimna. Masuk ke dalam tanda ingin untuk buras, ingin untuk apa? Untuk irmi fadalat, untuk membuang segala lebihan dan kotoran-kotoran daripada tubuh badan. Macam itulah juga dibenarkan kepada seorang individu untuk beronani dengan sama ada dengan tangannya, dengan cara berangan-angan, dengan cara menggunakan apa sahaja perkara yang memungkinkan supaya mani itu dikeluarkan. Itu ucapan yang disandarkan kepada sebahagian daripada adat-adat Arab yang wujud satu masa dahulu. Pendapat Al-Hasan mengatakan innama huwa ma'uka fa'ariqu, maka buanglah air tersebut. Pendapat yang kita mengatakan Al-Mujahid itu merupakan pendapat yang keempat yang menyebut mengatakan bahawa sebahagian daripada ulama salaf mengajarkan perbuatan tersebut kepada anak-anak mereka demi untuk mengelakkan daripada terjebak pada perbuatan haram. Kan sebagaimana yang berlaku pada hari ini di antara mata pelajaran, bukan mata pelajaran, di antara kursus ataupun panduan penerangan yang disampaikan di sekolah-sekolah barat adalah perbuatan teknik untuk beristimna. Ini masalah parah yang di barat. Sebab apa alasan mereka? Kalau kita tengok dia melakukan perbuatan tersebut, Kementerian Kesihatan. Kan pelik kita bila bercakap masalah tersebut. Sebab itulah kita mengatakan Al-Islam huwal hal. Islam penyelesaian kepada semua masalah, pelaksanaan kepada hukum Islam mesti melaksanakan dengan cara total, tidak boleh bersifat juz'iyah. Kalau sekali kita ingin untuk mengenal apa yang dikatakan kecantikan Islam, cuba tatbik keseluruhan. InsyaAllah masalah-masalah yang kita pening pada hari ini, kita tidak akan bercakap kecuali dengan bahasa syar'i. Syar'i mengatakan istimna haram, kita akan mampu mempertahankan bahawa penyelesaian kita dengan teknik-teknik yang lain mampu untuk mengelakkan daripada pemuda-pemuda terjebak pada perbuatan haram. Kita ingin untuk menghukumkan dengan hukum mengatakan istimna itu haram. Tetapi ikhtilat laki perempuan kita buka. Televisyen, siaran-siaran yang tidak terjaga
terus kita sebarkan. Bahasa-bahasa yang kotor yang menimbulkan kegairahan, terus kita sebarkan. Majalah-majalah yang tidak menutup aurat yang boleh menyebabkan timbul syahwat pada diri peribadi, itu tidak kita halang. Kalau macam itulah keadaan suasana masyarakat, bagaimana untuk kita mempertahankan hukum hakam syarak tersebut? Kalau sekiranya ingin untuk mempertahankan, kita kena mengambil kepada konsep yang pertama. Sebagaimana telah kita sebutkan, hanya individu yang mengenal tentang impak dan kesan kepada pencampuran di antara lelaki dan wanita, dia nescaya dia akan menentang habis-habisan tentang masalah ikhtilat. Tapi orang yang kalau akalnya masih belum sempurna, dia tidak mengetahui akibat, dia tidak mengetahui kesan, dia tidak mengetahui apakah yang akan ditimpa kepada umat dan juga masyarakat dengan perbuatan mencampur adukkan di antara lelaki dengan wanita, dia tidak akan bercakap dengan bahasa kita. Kita dikatakan jumud, dikatakan ekstrim, dikatakan apa sahaja, dipersilakan dengan bahasa kamu. Tetapi kita tetap mempertahankan habis-habisan bahawa hubungan lelaki wanita kalau dibuka, diberi kesempatan, diberi untuk mereka bertemu, memberi akibat berpanjangan kerosakan tersebut bukan hanya kepada individu yang memulakan perbuatan tersebut, tetapi keparahan kepada mujtama' secara keseluruhan, memberikan impak yang tidak boleh untuk kita ubati, menyebabkan generasi yang akan lahir daripada generasi seterusnya merupakan generasi yang lemah dari sudut pemikiran, dari sudut suasana, dari sudut cara untuk menganalisa, dari sudut segala-galanya perkara. Kenapa? Karena datang daripada ibu bapa yang melakukan perbuatan yang haram, datang daripada masyarakat sentiasa bergelumang daripada benda yang haram, datang daripada individu yang tidak ingin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah akan dilahirkan tokoh-tokoh yang mampu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang telah kita sebutkan. Bila parah berlaku pada Barat ingin untuk mengekalkan, mengatakan hubungan lelaki perempuan tersebut mesti duduk sekali. Tapi mereka sekarang dah masing-masing mengiyakan apa yang dikatakan oleh Islam. Sebab apa? Kita bercakap dengan bahasa teori yang kita tidak melaksanakan. Sebab kita yakin dengan Al-Quran, kita yakin dengan Sunnah. Sunnah mengatakan bercampur lelaki perempuan, impak dia macam ni, macam ni, macam ni. Puak-puak Barat dulu mengatakan Allah Islam ni jumud, buat benda macam ni tak jadi, itu atas diri peribadi kita masing-masing. Kalau kata kita kata hendak, maka jadilah benda tersebut. Kalau kita tak mau, maka tak jadilah. Seolah-olah mengatakan seseorang itu mampu untuk memerintahkan diri dia. Maka dengan teori-teori falsafah yang dibina oleh puak Barat, mereka mengatakan memisahkan lelaki perempuan itu merupakan panduan yang tidak wajar. Laksanakan hubungan, melaksanakan yang dikatakan teori, belajar satu kelas, duduk sekali, ke kantin, study sekali, duduk brother sister, masuk perpustakaan, kadang-kadang dibuat yang dikatakan halaqah pengajian, lelaki dengan perempuan dicampur di antara satu sama lain. Kesan kepada apa yang mereka laksanakan, maka rasa 20 tahun lepas benda itu. 20 tahun selepas benda tersebut, masalah apa? Masalah mengandung anak luar nikah. Lepas 20 tahun, baru sedar mengatakan masalah pelajar-pelajar dah tak memikirkan tentang soal pengajian, hanya menumpukan tentang soal cinta. Fikir tentang wanita tersebut, fikir tentang kekasih dia, fikir cara untuk ajak keluar makan, tumpuan kepada study, tumpuan kepada masalah-masalah yang penting, itu makin kurang disebabkan pengaruh yang lebih dahsyat, yang dikatakan pengaruh hawa nafsu telah mengambil tempatnya dibandingkan dengan matlamat dan tujuan mereka yang asal. Lepas 20 tahun baru Barat sedar, baru Barat mengetahui apa yang dikatakan oleh Islam menjadikan pemuda-pemuda merupakan pemuda yang berwawasan. Ini Islam mampu mengajak bagaimana pemuda yang ada cita-cita tinggi, pemuda yang dilahirkan merupakan pemuda-pemuda yang perkasa, pemuda-pemuda yang dilahirkan merupakan pemuda-pemuda yang muhtaram, tidak dicemarkan dengan masalah-masalah yang telah kita sebutkan. Tak ada masalah ke bercinta, putus cinta, ke masalah kata kecewa, ke masalah diperdaya, ke masalah, tak pernah berlaku masalah tersebut kepada pemuda-pemuda Islam. Akhirnya lahir generasi-generasi yang terjaga maruah dan peribadi, dan dia membesar sebagaimana disebut oleh hadis, nasha'afi ibadati rabbih, membangunnya mereka dengan bahasa ketakwaan, tak mengenal kata bahasa haram, tak mengenal kata dikatakan makruhat. Ini pemuda-pemuda Islam. Tetapi Barat tetap ingin melaksanakan kefahaman teori falsafah yang mereka sokong. Buat masalah tersebut, akibat sebagaimana telah kita ketahui, memberi kefasadan kepada masyarakat, sehingga kan pada hari ini dikatakan, kalau ada di antara para wanita yang sampai umur 18 tahun masih belum, yang dikatakan darah dia belum lagi dipecahkan oleh mana-mana lelaki dengan cara yang diharamkan, sama ada dengan cara perzinaan, dengan keselukan, dengan cara apa sekalipun, sama ada dengan kekasih dia ataupun mana-mana lelaki, ini merupakan satu benda yang begitu mengaibkan bagi masyarakat Barat. Sampai boleh wujud satu suasana yang macam tu. Yang suasana macam tu tidak boleh diterima oleh kita. Sebab apa? Sebab kita masih lagi ada benteng, masih lagi ada pagar, masih lagi ada benda yang boleh untuk menjaga kita untuk bercakap dengan bahasa yang benar. Tetapi bila Barat digelumang dengan masalah tersebut, kawan kata macam ni, kawan kata macam ni, kan kita macam dulu kan, kita duduk sini. Kalau kata duduk kelompok, seorang mengatakan A ni betul, B ni salah. Kita ada ilmu, kita tetap nak mengatakan B ni betul juga. A ni tak betul sangat. Tak boleh kita nak mengatakan A ni betul secara mutlak. Tapi masyarakat semua mengatakan A ni tepat. Hanya seorang, dua orang yang mengatakan B ni betul. Kebanyakan 99% mengatakan B ni salah.
kita semestinya akan terpengaruh dengan kesan yang ada dalam lingkungan. Walaupun itu merupakan satu kebenaran, walaupun hak itu bersama dengan kita, walaupun yang dikatakan ucapan yang kita sampaikan itu merupakan ucapan yang benar, tetap akan mempengaruhi disebabkan kesemua masyarakat menekan kita dengan suasana, dengan bahasa, dengan keadaan, dengan perbuatan. Segala benda tersebut menjadikan ada kalanya manusia yang terus mempertahankan kebenaran tersebut goyah dengan pendirian mereka bawa, menyebabkan mereka tertekan dengan apa yang ingin untuk mereka perjuangkan. Seumpama telah pernah kita sebutkan, walaupun pendapat Imam Nawawi berhubung tentang polisi yang diambil oleh kerajaan Zahir Bebras pada waktu tersebut merupakan pendapat yang paling kuat, tetapi disebabkan sokongan rakyat, disebabkan sokongan ulama-ulama yang lain kepada pendapat yang diutarakan oleh Zahir Bebras, itu memberikan tekanan yang cukup hebat kepada ulama, memberikan tekanan yang cukup hebat kepada Imam Nawawi. Akhirnya ucapan yang lantang dikeluarkan oleh Zahir Bebras kepada Imam Nawawi, kalau sekiranya engkau tidak berkenan dengan apa yang aku sampaikan, sila berambus daripada tempat aku. Aku pemimpin, ni aku perintah engkau tersebut. Dah hebat sangat hang alim ulama, dah kata hebat sangat nak mempertahankan prinsip, dan hebat sangat mengatakan Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Okey, sila berambus daripada tempat aku. Maka Imam Nawawi dengan kebesaran jiwa, dengan aizah nafsi, meninggalkan tanah tersebut dan kembali ke kampung. Itu kejadian yang berlaku. Tekanan yang berlaku pada Imam Nawawi, kalau kata sedih, ya sedih. Nak kata kecewa, ya kecewa. Nak kata tertekan, ya tertekan. Tetapi terus dengan prinsip untuk mempertahankan kebenaran. Kan perjuangan kalimatul haq. Ini bukan satu benda yang kecil. Yang dikatakan memperjuangkan yang kita merasakan itu merupakan kebenaran. Itu bukan satu benda yang mudah. Benda yang susah. Bukan seumpama kita bersama-sama dengan orang kebanyakan. Duduk bersama orang kebanyakan, mudah. Dia ni kata A, kita A bersama dengan orang ramai. Dia ni kata B, kita pun B mengikut orang ramai. Dia ni kata C, kita pun kata C mengikut orang ramai. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan suasana. Macam itulah juga bila dikatakan pada puak barat, mereka boleh tajtami'u ummati ala dhalalah. Yang maksud Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah, itu adalah kepada umat tu mujtahidin. Kepada umat mujtahid, yang mana mereka ini ada ilmu, ada kefahaman, ada ketakwaan, ada wara', ada kemampuan untuk menganalisa. Maka tidak akan berlaku kepada mereka bersepakat kepada perkara-perkara yang batil. Tetapi berlainan keadaannya kalau sekiranya berhimpun puak-puak yang dikatakan juhal, yang dikatakan pusat, yang dikatakan sebagai asyian dan seumpamanya, golongan tersebut kalau berhimpun, tidak mustahil untuk mereka berhimpun tajtami'u ala dhalalah. Sebagaimana yang berlaku pada puak barat, mereka boleh sepakat. Kementerian Kesihatan, bahasa mereka lah pusat, palang merah ke apa ke yang ada di barat, mereka mengatakan usaha untuk kita menyelesaikan masalah permuda yang ada pada hari ini dengan cara yang macam mana? Kita menjadikan penerangan kaedah istimna' yang betul. Kan bahasa pelik. Kaedah beronani yang tepat kepada pelajar-pelajar. Dan ini merupakan di antara silibus mata pelajaran yang dianggap penting, ataupun panduan teknik yang dianggap penting oleh puak barat. Mula pengajian sekolah, okey. Tatan 1, tatan 2, kan seumpama masalah perlu tak diajar mata pelajaran seks di sekolah-sekolah. Bukan kita nak menolak pendapat tersebut, dan bukan juga untuk kita menyokong. Masalah yang kita bicarakan sekarang ni sangat sampai perlu untuk mata pelajaran seumpama yang telah kita bicarakan. Disebabkan apa? Disebabkan tekanan bi'ah masyarakat kepada perbuatan haram itu terlampau banyak. Akhirnya kerajaan sampai terpaksa fikir, macam mana kita ingin untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar wanita bahawa ada batasan yang dibenarkan untuk disentuh bagi seorang lelaki, dan ada batasan yang diharamkan. Kalau bercakap dengan bahasa Islam, mudah. Lagi tak kahwin, tak boleh sentuh langsung. Dekat pun tak boleh. Itu kalau bercakap dengan bahasa syar'i. Tapi mereka nak bercakap dengan bahasa mereka juga. Tapi dalam masa yang sama, kesan buruk kepada masalah tersebut, mereka tak mau berlaku. Mereka nak ikhwah dengan akhwat, laki dengan perempuan, duduk sekali, study sekali, duduk serumah sekali pun tak ada masalah. Kan dia ceritakan sahabat-sahabat kita kalau berada di Rusia, yang duduk di USA, yang duduk di Australia, biasa. Balik study, lagi kata, okey, you datang study bilik study lelaki perempuan, sampai lena malam, makik jaga. Mak ayah pun kata, nak buat apa pun, buat. Tapi satu benda, mengandung, jangan mengandung. Mengandung dapat tahu kata mengandung, siap. Kalau kata bersekedukan pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bagi mereka, biasalah orang muda ingin benda tersebut. Sehingga kan ada bahasa kata, sampai jangan hancur sudahlah. Sagi mes sampai tak mau punya puluhan benda tu, sampai jadi benda sampai yang telah kita istilahkan, janganlah sampai macam tu. Memang nak guna panjang lagi, hidup umur panjang lagi. Sehingga mereka merasakan perbuatan tersebut bukan satu perbuatan yang salah. Mak ayah konon-konon ahli profesional, pakar motivasi, tak boleh. Kajian buat kalau kata syahwat telah naik ni, akal pemikiran tak boleh stabil. Anak kita ni ambil kursus engineering, anak kita ni ambil kursus tentang jadi pilot. Kalau dia tak boleh fokus dalam pengajian, macam mana dia nak study? Dia tak boleh fokus dalam pelajaran, macam mana dia nak berjaya dalam imtihan? Akhirnya mak ayah kata, kalau kata ada masalah, pilah cari mak soleh mana kat Australia tu,
you be careful lah, you use condom, kata you go to kata somewhere, kata safe, don't think any prostitute you cannot knowledge about, he healthy, cakap okey lah, settle lah, tak ada masalah. Kata carilah, kalau nak cari pelacak pun janganlah cari pelacak murah. Kalau nak cari teman pun okey lah, cari yang dia tak melakukan seks rambang. Kalau nak cari siapa-siapa berteman tu okey lah, guna pondok. Nasihat daripada siapa? Daripada Pak. Masya Allah, misali sungguh. Yang ni masalah yang berlaku dalam masyarakat. Kalau sekiranya menilai dengan neraca pemikiran akal tanpa pandangan wahyu, yang telah kita katakan, hukum syarak mengatakan perbuatan itu haram, tak boleh dilaksanakan dengan kaedah dan penataan yang diajar oleh syar'i, mengatakan kehidupan agama bagi seorang Muslim sebegini kehidupannya. Kalau kita boleh laksanakan kehidupan seorang Muslim yang munazaman fi syu'uni dengan tata cara yang sempurna, confirm masalah-masalah yang telah kita sebutkan takkan berlaku kecuali ala sabili nawadir. Sekarang ini bukan nawadir, boleh dijadikan sebagai satu kesepakatan oleh puak-puak barat untuk memberikan kursus penerangan onani yang tepat. Apa yang dikatakan onani yang tepat? Macam mana cara untuk kita beronani? Sebab apa? Masalah bila kita beronani, antara masalah-masalah yang akan berlaku kepada seorang lelaki dan juga seorang wanita. Kalau lelaki, kemungkinan kalau orang yang sentiasa mudawamah ala istimna akan menyebabkan kepada dia tu boleh mati pucuk. Tak mati pucuk. Pucuk pokok tu mati. Hujung tu. Dia kan hujung kan? Hujung tu mati. Ada tukang kebun dulu di Mata Mahmud. Duduk tak apa, dia seram pokok bunga. Seram tengah pokok bunga, kawan tu tegur kan. Dia ni tak banyak cakap, duduk isap curut, serius je. Tak tahulah ada sahabat kawan panggil dia taker kat dia, wallahu alam lah sebab apa panggil dengan bahasa tersebut. Akhirnya Allah yarhamu, dah meninggal. Duduk serius pokok sampai habis pokok-pokok besar pun dia sirah sampai kat atas. Kata, pakcik, katakan sirah sampai ke pucuk pokok. Dia kata takut mati pucuk. Dia kata takut pucuk pokok tu mati, jadi sirah sampai ke atas. Itu selingan. Bila berlaku masalah yang penyakit yang boleh ditimpa pada seorang lelaki bila beronani, pertama mati pucuk. Kedua, tak tahan daulat. Maksud dia apa dia? Dia tidak akan mampu untuk menginfahkan isteri bila dia berkahwin nanti. Satu masa nanti bila dia berkahwin, dia tidak mampu untuk menginfahkan. Maksud infah apa dia? Masing-masing berkahwin untuk mendapat apa? Mendapat hubungan batin secara syar'i. Lelaki ingin kepuasan, wanita juga ingin kepuasan. Dan wanita di antara individu-individu yang agak lambat untuk dipuaskan. Kalau lelaki ni enjin takat 20 cc, 30 cc, tak sanggangan kahwin. Dia kurang-kurang kena 150 cc. Kalau kena dapat BMW, Volvo, tu clear lagi. Kalau kena kapal korek tu, lagi power. Kalau enjin, hak besar-besar lah. Kalau kena Concorde, hak tu lagi hebat. Kan ada benda-benda macam tu. Ubat yang dimakan, minuman yang diminum, kata makanan kesihatan. Semua masalah-masalah yang telah kita sebutkan. Ini merupakan pendorong kepada kekuatan jasad. Bermaksud, ketika benar melaksanakan hubungan, dia ada kadar lah, mampu bertahan dalam tempoh waktu yang tertentu, yang menjadikan isteri itu ifah, puas dengan benda tersebut. Dan di antara hikmah-hikmah masalah yang bincangkan, menyebut tentang kenapa bagi seorang wanita itu perlu untuk dikhatat. Yang Nabi mengatakan, asyimni wala tanhiki, hendaklah dilayangkan pemotongan kepada khatan bagi seorang wanita, jangan dipotong langsung. Kaedah untuk berkhatan yang kata asyimni tersebut, jangan wala tanhiki, kalau kena lebih menyebabkan wanita tersebut merupakan wanita yang tidak akan mampu untuk dipuaskan nafsu dia. Sebab apa? Dia punya perangsang tersebut hilang. Tapi kalau tak dikhatam langsung, menyebabkan wanita ini merupakan wanita yang kuat syahwat dia. Artinya cara yang dilaksanakan oleh syarak yang mengatakan wanita perlu untuk berkhatan. Khatan jangan lebih, jangan kurang. Asyimi, sebagaimana hadis yang dibicarakan tentang masalah tersebut, dilayangkan pemotongan supaya itu ahza li zauji, menyebabkan lebih disenangkan oleh suami. Suami tak rasa isteri dia terlampau kuat syahwat, dan dalam masa sama tidak terlalu susah untuk dipuaskan, tidak terlalu susah untuk diaifahkan wanita tersebut. Lelaki yang kerap dengan perbuatan istimna, selalu masalah tersebut merupakan masalah dia tidak mampu untuk mengaifahkan isteri. Statistik yang anda temukan dalam pembacaan lah, kalau kita baca Surat Abang, kita baca majalah-majalah, hampir 50%, bahkan ada yang mengatakan 60% wanita-wanita Mesir yang berkahwin, mereka tidak dipuaskan oleh suami masing-masing. Akibat dia, akibat isteri pemikiran tak stabil. Isteri dia tidak boleh tenang dalam rumah tangga. Isteri menyebabkan kalau sekiranya tidak kuat agama yang menutup diri bagi seorang wanita, dia akan cari jalan belakang. Bermaksud, dia akan melakukan perbuatan dengan orang lain. Sebab tu tak pelik kadang-kadang cari siapa dia? Cari bangla ni. Sebab apa? Bangla kan, dia ni makan kari banyak ni, tengok mungkin bertenaga, dia punya power energy dia tu mungkin okey lagi. Sebab apa? Ingin untuk mencari ifah kepada diri. Wanita itu kita bercakap sekarang ni bukan bercakap kita malu, kita segan, kita bercakap dengan bahasa tabi'in. Tengok seorang wanita kita berkenan, normal lah.
Seorang wanita tengok ikhwah yang berketerampilan, ada gaya cukup muasafat yang dia berkenan, dia cenderung. Itu normal lah, tak ada masalah. Kan sebagaimana telah kita katakan, Islam tidak mengajar untuk memotong, mencantas yang dikatakan naluri. Tetapi Islam mengajar untuk mengatur naluri. Masalah kamu nak berkahwin boleh, ada cara. Tapi itu tidak bermaksud kamu boleh sewenang-wenang dengan para wanita. Kamu nak marah boleh, bukan tak boleh nak marah. Tapi ada cara yang dikatakan al-bughdu billah, al-hubbu billah. Nak sayang seseorang boleh, tapi jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan seumpama liwat, sehingga perbuatan yang dikatakan sebagai lesbian itu dah melampau daripada batasan. Sebagaimana telah kita nyatakan, masalah gharizah, naluri tabi'i, itu benda yang biasa. Si fulan, ada sahabat kita akan tengok, oh wish. Tapi kalau sampai tengok kucing pun tak tahan, tengok kambing pun tak tahan, tengok ikan karing kodek pun tak tahan. Kodek tahu duk gerak gini. Tengok ikan dia pelupuk atas ni. Oh kata nak kena kahwin. Oh yang ni parah sangat dah ni. Ni lapar sangat dah. Cerita kita ni cerita yang normal. Kutlah pergi abang kot nak ambil duit. Oh cucuk kat bank tak masuk. Duk teringat tadi tu depan bakot tu dia buah limau, clear punya. Oh bukan ni, kawan kata ni bukan buah limau, ni syamam ni. Oh lebih lagi. Dah bukan syamam dah, lebih lagi ni. Kata apa? Kemikat. Oh dia kata bila bercakap. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mata tak terpelihara. Yang ni yang dikatakan di antara dosa-dosa yang dihapuskan oleh wudu. Kalau boleh memelihara secara total, masya-Allah tabarakallah fa biha wa ni'mah. Ini merupakan satu kebesaran yang mana sebagaimana hadis mengatakan, siapa yang menjaga mata dan pandangan dia disebabkan untuk mengelakkan daripada perkara yang haram, Allah Taala akan melemparkan alqa fi qalbihi yang dikatakan sebagai halawatul iman. Halawatul iman tidak akan diperolehi kecuali dengan menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sekarang kita berbicara, kita nak cuba jaga. Tapi kalau nak jaga terus, sebagaimana dikatakan oleh Imam Taraksi menyebut dalam kitab Usul, menceritakan tentang masalah tersebut, beliau mengatakan bila jadi masalah tersebut sehingga terlampau banyak balua, depan mata ni penuh. Kita duduk kawasan apa? Kota metropolitan. Contoh duduk di Kuala Lumpur, duduk di kawasan-kawasan bandar-bandar utama. Yang kita tidak boleh halang masyarakat di kawasan setempat. Yang ni pakai baju, kan ada serta di mana? Masuk apa ni? Dia sebut kata, siapa dia yang datang kat kantin bawah tu? Apa ni, berserban putih, ada syal satu dekat bawah. Oh, kita pun siapa dia? Astagfirullah. Kawan-kawan kita ni sodik, tapi kadang-kadang salah guna kesodikan dia tu. Kalau guna dalam ilmu fiqh, kalau guna dalam pengajian hadis, rasanya min afqahil fuqaha, rasanya min ahsanil muhaddisin, rasanya apa ni, min abra'in mufassirin. Kalau sekali ini digunakan ketika disebut dalam masalah-masalah yang telah kita sebutkan. Tapi bila sebut, buat teka-teki pada kawan. Siapa dia kat bawah ni? Pakai serban putih bersama dengan syal satu di bawah. Tapi pipi rupanya Mak Saleh, rambut putih, pakai baju seksi, tali satu ya. Jadi ini yang diistilahkan sebagai syal. Kan syal budah orang nak bawa ni macam Hak Subki pakai, yang semua sahabat kita pakai di bawah. Jadi itu diistilahkan. Kita pun pergi tengok. Tuan-tuan. Kokoklah berjumpa min kibari ulama daripada Syria, ulama daripada Yaman. Pipi, masya-Allah tabarakallah. Tengok-tengok semua nampak tertutup tu. Sikit dah tutup. Boleh duduk di situ, boleh berpakaian macam tu. Akhirnya mata kita tak terhalang. Mata kita kadang-kadang tak mampu untuk kita jaga. Yang Imam Taraksi mengatakan kalau jadi balua, okey, tak menjadi masalah pandang. Tetapi pandang jangan ala sabili syahwah. Kemudian akan terhapus dengan yang dikatakan sebagai wudu. Yang terhapus akan dikatakan perbuatan tersebut. Bila suasana keadaan tersebut berlaku, suasana yang tidak terjaga, tidak tertata, tidak sempurna, menyebabkan akan menggerakkan nafsu syahwat individu dan peribadi pemuda-pemuda yang ada pada suasana yang ada pada hari ini. Dan bukan hanya semata-mata pada pemuda. Memang pemuda nafsu syahwat dia boleh naik. Akhwat juga keadaan yang serupa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebahagian daripada ahli ilmi, ulama-ulama kufar, mereka mengatakan kami mendapati seorang wanita, lepas mana kami membuat kajian, kami mengkaji, seorang wanita syahwat dia itu boleh naik hanya sekadar bila mana dia melihat seekor kuda jantan memanjat kepada seekor kuda betina. Itu bahasa yang diriwayatkan oleh mereka. Ataupun kalau sekiranya bahasa kita mengatakan seorang perempuan syahwat tersebut boleh naik hanya kalau sekadar melihat seekor kucing melakukan hubungan dengan kucing yang lain. Lalat dengan lalat. Contoh kita tahu kan, lalat panjang-panjang. Tu tak ada kerja lain, tu lalat tu. Lepas tu bila kata lipah dengan lipah, tikui dengan tikui, binatang-binatang yang kita merasakan boleh dijadikan sebagai tamsil. Maka syahwat bagi seorang lelaki, syahwat bagi seorang wanita normal, tak ada masalah. Tengok iklan nak cerita apa, ringtone tu dia menari gelek. Ya Allah, ringtone ni pun suara dah tak sedap, tapi melebih-lebih tunjuk bongkok dia, tunjuk dada dia, tunjuk yang dikatakan aurat-aurat yang boleh menimbulkan syahwah kepada individu yang melihat.
Tak terjaga benda tersebut. Bila tidak terjaga, bila kaedah pengawasan tidak mengikut tata cara yang diinginkan oleh syarak, menyebabkan rosak masyarakat. Kenapa masalah istimna itu berleluasa? Kenapa masalah yang dikatakan perbuatan haram itu berleluasa? Kenapa masalah anak wanita itu ramai? Masalah wanita-wanita yang mereka itu tidur dengan lelaki yang lain sebelum dalam keadaan mereka itu diijab kabulkan terlebih dahulu dengan akad yang syar'i, sehingga masalah yang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia ni lebih parah dan lebih memeningkan masalah yang jadi trend pada hari ini. Mereka akan bersetubuh sebelum hari akad pada hari esok. Yang ni lagi pening kepala. Ni masyarakat kita ni. Sebab kita dah buka lorong, kata tak apa naik motor, tak ada masalah. Sekadar hantar pergi universiti, sekadar keluar pergi makan-makan, sekadar nak study sekali, sekadar nak pergi taman bunga. Apa masalah? Bila kita mengatakan perbuatan tersebut haram, ustaz jumud. Sekarang ni tengok, siapa jumud? Siapa yang diri dia tu dijahanamkan, dirosakkan dengan suasana? Siapa yang dikatakan jumud, masalah kekal dengan peribadi sebagai seorang Muslim. Sebab itu kita berbangga kalau kita dikatakan jumud dalam masalah tersebut. Nak kata jumud kata. Nak kata kita ke belakang, dipersilakan. Nak kata kita ni orang yang tak bertoleransi, dipersilakan dalam soal tersebut. Sebab kita mengetahui akibat kepada masalah tersebut memberi impak sebagaimana seteruk mana kepada masyarakat yang akan datang. Kita tidak ingin kebaikan yang terpelihara tersebut hanya sampai kepada zaman kita. Kita boleh buat ibadat dengan sempurna, kita boleh beramal, kita boleh bertakwa, kita boleh mengaji, kita boleh menghafal. Kita tak ingin kebaikan tersebut terhenti pada zaman kita. Kesan kepada kita yang memudah-mudahkan masalah tersebut, jahanam generasi yang akan datang, segala kebaikan yang kita lakukan tidak boleh diteruskan. Kita ingin untuk mengekalkan tradisi yang baik itu sehingga pada lil abad. Sampai bila-bila supaya pahala kita itu bersambung. Ini pemikiran-pemikiran yang ditanam oleh para fuqaha, ditanam oleh ulama kepada mereka-mereka yang ingin untuk mengenal hakikat yang dikatakan tabarus jahiliyah itu apa dia, yang dikatakan ikhtilat itu apa dia, yang dikatakan bersama laki dengan perempuan dikatakan musafahah, yang dikatakan mu'anafah, yang dikatakan perbuatan mengampirkan kepada perbuatan-perbuatan zina. Segala masalah tersebut akan kita bantai habis-habisan. Jadi esko muzakarah, ada muzakarah juga. Sedangkan muzakarah dah diubah portfolio. Esko dakwah, jadi esko ilmiah, jadi esko apa sekalipun. Ni, masalah ni menjadi masalah yang akan berlega-lega dalam pemikiran. Sebab apa? Kita tahu akak ataupun punat segala masalah yang kita bincangkan di sini bermula dah. Kalau ini kita boleh settle, masalah simple. Nak nasihat kawan, kata inti tak boleh buat perbuatan tersebut, benda tersebut haram, insya-Allah lah hati dia ni mudah untuk menerima kebenaran. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada perbuatan yang haram. Tapi kalau tiap-tiap hari kerja duk chatting dengan dia punya tunang, kerja bercakap dengan lelaki ni, dengan lelaki tu, yang si ikhwah pun buat perbuatan haram, dengan akhwat ni dia bersembang, dengan akhwat ni dia tengok, dengan benda haram dia perhatikan, satu persatu hati tu akan hitam. Kita juga masyarakat sepatutnya kita mengatakan dengan hanya satu ucapan mampu untuk menjadikan simpulan itu sedar daripada kesilapan, tetapi kesan kepada maksiat yang meliputi, yang menutup kepada jasad seorang lelaki tersebut ataupun seorang wanita tersebut, menjadikan kita ni terpaksa berusaha keras. Hanya nak cerita kata tolong makik sembahyang subuh, susahlah. Kita kata gerak bangun, tidur balik, gerak bangun, tidur balik, kalih sikit, lena pula sekali lagi. Apa yang payah sangat ni? Bagi nasihat, entah tak boleh macam ni, kena bangun. Dia dah masuk dengan kanan, kerana betul-betul entah seorang lapis, entah seorang masuk syurga, tak apalah nak masuk neraka, entah je, entah jadi malaikat tolong tentukan orang masuk syurga, neraka. Bercakap dengan masalah tersebut. Sedangkan dia bercakap masalah apa? Tak ada kepentingan untuk bagi nasihat. Kenapa hati ni jadi payah untuk menerima? Ni, sebagaimana telah sebutkan, juzur masyakil yang dikatakan asal masalah bermula pada masalah yang telah kita sebutkan. Bagaimana kenapa yang dikatakan barat bermati-matian untuk menjadikan serangan dari sudut yang dikatakan seks, yang dikatakan sebagai bercampur laki perempuan, ini merupakan sebagai sebesar-besar peranan yang akan mereka laksanakan. Kita jadi exco, kan kita ada program mega. Ni program mega, pok-pok Nasara, pok-pok Sohyu ni dia program mega dah. Kita program kecil-kecil ni tak ada masalah. Elah sikit-sikit, siapa nak main tak main, orang nak ikut tak ramai pun tak apa. Tapi kalau program mega, kita elah pun dia sedepah. Kemudian promosi lagi, kemudian ulang dalam setiap masjid, pada buat pamphlet pula, kemudian wajibkan kosongkan semua program lain, jangan bagi ada orang yang bertindak dengan program kita, kemudian sediakan bas. Sebab apa? Sebab program mega tersebut ini adalah program mega untuk menjahanamkan orang Islam. Kita duk agak ni apa? Mainnya program. Kita anggap tak ada masalah, apa ikhtilat kecil. Kita ada benda penting lagi. Kita nak mengaji, kita nak tumpu pengajian. Ni orang yang pemikiran dia tidak mengenal apa itu mabadi, apa itu furu', apa itu usul. Bila dia tak mengenal masalah tersebut, dia merasakan ini masalah kecil. Tapi sebenarnya ini merupakan masalah yang paling besar yang patut untuk kita berhadapan. Kalau nak letak peruntukan, masalah peruntukan untuk memastikan bi'ah yang berada di suasana di Mesir terpelihara sebagaimana bi'ah salihah yang diinginkan. Kalau memerlukan untuk mengeluarkan peruntukan yang terbanyak, kita akan bagi kepada masalah untuk menghapuskan ikhtilaf.
Tapi janganlah bahasa sampai kasar. Anda baca di mana? Ikhtilat neraka. Ya, tengok takut. Jadi kita pun tersandak. Ni tak mana? Bukan kita tak dimaksudkan. Bahasa tu okeylah sikit. Adalah yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Bahasa lembut. Teknik dakwah ni kan metod dia bermacam-macam. Ada dengan cara yang macam ni, ada dengan cara macam tu, ada dengan cara lembut, ada cara yang agak kasar dan seumpamanya. Yang penting sampai kepada tujuan dan matlamat yang kita inginkan. Sebagaimana kita sebutkan, letak dalam pemikiran kita masing-masing. Soal ikhtilat ini bukan soal bercampur haram hukum pada dia selesai maka dah tak ikhtilat. Selesai. Bukan sekadar itu. Kadar melampaui daripada apa yang kita sangka. Kadar sampai liwat, kadar sampai zina, kepada hati yang hitam, kepada tidak boleh menerima kebenaran, tidak ada halawatul iman, tidak boleh menerima ilmu, tidak boleh menghafal fakta, tidak boleh untuk memahami apa yang dimaksud oleh ulama. Segala penyakit-penyakit yang telah kita sebutkan bermula dengan masalah yang kecil. Kan syair kata apa? An-nazaru baridu zina. Kata apa? Akbaru min sigari. Apa yang Syekh Atas Saqal Rajin sebut, kata sebesar-besar dosa itu bermulanya dengan sekecil-kecil perkara. Kata tidak akan jadi sebuah gunung kalau tidak dimulakan dengan sebiji pasir. Takkan jadi yang dikatakan sebagai lautan kalau tidak dimulakan dengan setitik air. Maka bermula segala benda tersebut tersebar sehinggalah apa yang kita lihat bila berlaku pada masyarakat barat. Maka tahu, kan kita sebut 20 tahun memerasa. Orang cakap dulu jangan buat macam tu. Apa masalah? Kelas A lelaki, kelas A wanita. Buat dua kelas. Awak bankrupt kerajaan kan kalau pisah kelas lelaki perempuan? Ataupun nasihat Tuan Guru ni Abdul Aziz kan kata, pastikan rumah yang dibina di Kelantan ada 3 bilik. Masalah sangat kan tambah 1 bilik lagi. Yang duk nak pertahan habis-habisan. Tak, rumah 2 bilik je. Rumah kos rendah, rumah yang paling murah takat 2 bilik je. Kata sebab apa? Alah murah. Kata apa masalahnya? Tok Guru kata, tambah 1 dinding lagi ya. Tambah 1 dinding lagi, buah pintu sikit. Ruang tamu tu kecil sikit. Apa masalahnya? Takkan sampai bankrupt syarikat kontraktor, sampai bankrupt kerajaan, takkan sampai tak boleh dapat untung langsung. Hanya sekadar untuk kita memastikan supaya bilik yang 3 tersebut, 1 untuk suami isteri, 1 untuk anak lelaki dan 1 untuk anak perempuan. Yang berlaku masalah sumah mahram, masalah perbuatan-perbuatan yang pelik-pelik, perbuatan yang janggal, kes masalah apa dia? Kes masalah tidak lebih bila mana anak lelaki dengan anak perempuan tidak sekali. Walaupun kak dia, kak lena. Kak cun tu waktu lepas nikah. Waktu tengah lena tu rambut gabai, lena kangkang, bentuk apa kacang cak gigi 3 macam tengok. Kacang cak gigi 3 tu kaki dia macam mana? Kaki dia satu ke sana, kaki ke sini, tangan ke mana? Tidur tu biasalah tak ada hukum. Bila lena tak ada hukum, bila lena tak ada hukum. Mungkin ada benda-benda yang menimbulkan syahwat. Terpaksa sepupu tidur di luar ataupun anak lelaki tidur di luar. Mungkin kata kak tidur dalam bilik, anak tidur di luar. Tiba-tiba anak lelaki tidur di luar, si kakak pun keluar-keluar tengok, masya-Allah tabarakallah, adik aku punya saiz pun boleh tahan juga. Kan kena makin pagi. Budak-budak kecil bangun pagi nak kencing, tengok tu dia, ni roket mana pula ni. Artinya benda-benda tersebut secara tak langsung akan mempengaruhi pemikiran dan ini permulaan kepada kerosakan. Ini kita bercakap dengan bahasa ketakwaan. Kita bercakap bukan bahasa dengan bahasa kita ingin untuk apa? Sewenang-wenang dengan masyarakat. Kita bercakap dengan bahasa kasih sayang. Kita bercakap dengan bahasa mahabbah. Kita bercakap demi bahasa yang dikatakan kepentingan umat dan generasi yang akan datang. Ini perasaan kita yang kita ingin segala apa yang kita laksanakan dengan kebaikan diwariskan berterusan kepada generasi yang akan datang. Kalau kita bercakap dengan bahasa anania, kepentingan diri, bahasa yang dikatakan tak kisah lakum dinukum waliyadin, kita takkan bercakap pasal ni. Sekarang ni kita habis diaibkan, dijatuhkan maruah, kita dipertikai, dikatakan jumuk, dikatakan bermacam-macam. Hanya untuk apa? Untuk memastikan ikhtilat ini tidak berkembang. Ini peranan kita semua ni. Bukan yang mengatakan antum, kita semua. Ana, antum, kalau sekiranya ana saja berusaha, antum tak berusaha, sama. Antum berusaha, ana dah merosakkan, sama juga keadaan. Yang dikatakan ada si fulan yang ingin untuk bekerja, si fulan hanya menyerahkan kepada mereka yang ingin, juga tidak akan memberikan hasil yang baik. Sekarang ni bergerak bersama demi kecintaan kita pada generasi yang akan datang. Sebagaimana kita boleh mewariskan ilmu yang berbagai-bagai pada hari ini, disebabkan perasaan yang tinggi ada pada ulama terdahulu untuk mewariskan ilmu ini pada kita. Imam Nawawi bersekang mata karang Riyadhus Shalihin. Ulama ni bersekang mata menyediakan kitab yang fiqhiyah. Ulama ni menghabiskan waktu dan juga masa, kesempatan, kesihatan hanya untuk menghasilkan kitab-kitab yang memastikan bahawa kita juga mampu menjadi generasi ulama seumpama mereka. Ini usaha yang mereka lakukan. Perasaan yang sama kita wariskan sekarang. Yang ni kita ambil. Kecintaan yang sama kita ambil sekarang. Perasaan mahabbah yang sama kita wariskan letak dalam hati kita bersama untuk kita pamerkan kembali kepada generasi yang akan datang. Jadi pemimpin jangan jadi pemimpin dengan perbuatan kita menyebabkan bermulanya era kerosakan kepada masyarakat.
Biar kita dijadikan sebagai apa? Sebagai miftah. Kan faedahnya apa? Hadis yang mengatakan tuba ja'alallahu ja'ala li'abdin miftahan lil khair wa mirlaqan lisyarr. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan beruntunglah seseorang yang Allah Taala menjadikan dia tuba liman ja'alallah, ya Allah Taala menjadikan kepada si fulan tersebut sebagai kunci kebaikan dan sebagai penutup kepada keburukan. Dengan adanya kita, orang susah nak buat jahat. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, kita senang. Dan dengan adanya kita, kebaikan tu berkembang. Ada kita aja, orang dia rasa. Duduk kita aja tengok. Yang ni dia buat, yang tu dia buat, yang ni dia buat. Semua memberikan faedah dan juga input kepada orang lain. Tak adanya dia, orang berasa sunyi, orang berasa kekurangan, orang rasa zaman tak seperti mana dulu, rasa tak kan Syainuddin. Balik-balik orang kata Allah, rasa ruginya dulu ilmu, rasa berkembang, suasana bi'ah, keilmuan, kebaikan tu berkembang, pengamalan kepada Islam, orang boleh mengetahui kata suasana pengamalan kepada amal Islam yang sebenar macam mana. Itu waktu wujud. Sebab apa? Miftah lil khair. Tapi mirlaqan lisyarr. Ada waktu orang yang menjadi miftah lisyarr. Jangan menjadi miftah lisyarr yang menyebabkan mirlaqan lil khair. Kita penyebab pengajian ilmu tak berkembang. Kita menyebabkan orang berpecah belah. Kita menyebabkan orang bergaduh. Kita menyebabkan ideologi yang sesat ditanam. Kita penyebab kepada orang yang tidak boleh mengikuti pengajian. Kita menyebabkan kita orang lain disebutkan sehingga kan tidak mampu untuk menumpukan benda yang lebih penting. Jangan menjadi mirlaqan lisyarr, menjadi miftahan kepada benda tersebut. Ini benda-benda yang ditanamkan demi untuk kita memelihara generasi yang akan datang. Itu anda sebut sebagai kepentingan masalah ikhtilaf. Dr. Al-Qardawi, walaupun beliau merupakan ulama dikatakan paling mudah dalam semua masalah, tetapi tidak dalam soal yang berkaitan dengan zina. Tidak benda berkaitan tentang soalan-soal yang boleh membawa kepada kefasadan masyarakat. Beliau tegas dalam soal tersebut. Cerita tentang masalah hubungan lelaki perempuan, tetap dengan penyerian. Cerita tentang dikatakan ikhtilaf, tetap dengan perbahasan. Walaupun diberikan alasan macam-macam. Sebab apa? Selesai masalah kecil di sini, kalau kita buka ruang tersebut, akibat kepada masalah yang akan datang tu kita tak tahu di mana. Akhirnya, bila barat telah melalui satu proses kematangan dengan bahasa realiti, kita tak mau diuji dengan masalah tersebut. Orang cerita kata haram tak boleh. Jadi apa? Jadi supaya jual lah kan. Kita cerita jual cerita dia keluar nak jual himar. Bila keluar nak jual himar, orang kata jual ke mana? Nak jual himar kat pasar. Orang katalah insya-Allah. Kata insya-Allah. Dia kata insya-Allah apanya? Himar ada, market boleh buka, pembeli boleh ada. Benar, yakini. Seorang macam tu lah. Benar ada. Nah, insya-Allah apa? Insya-Allah kalau Allah Taala izin ni sekarang ni, izin ni dah keluar. Himar ada, semua ada. Izin. Ingat. Orang cakap ni tak mau dengar. Tetap nak buat juga. Okey, fadhal pi. Sampai di tengah perjalanan, himar kena curi. Bila himar kena curi, patah balik kosong. Duit tak ada, duit hilang, himar pun tak ada. Kemudian pasar pun ke mana, patah balik. Lain kali jumpa dengan orang yang serupa, kau tu tanya, himar, apa? Bukan himar, jual. Sama lah dia pun macam himar bodoh. Okey. Jual tanya, wahai jual, kata macam mana? Jual himar tu okey ke? Dia kata tak ada nak jual, kata himar kena curi insya-Allah. Akhirnya kata tak sini insya-Allah tak ada. Confirm kena curi dia insya-Allah. Waktu yang orang ajak untuk insya-Allah tak mau nak guna pakai. Macam itulah juga kita. Jangan kita diazab dengan pengulangan sejarah. Orang dah cerita, dia tak mau dengar juga. Dia nak rasa sendiri. Lepas tu dah rasa, lepas 3 tahun, 4 tahun, orang betul-betul, orang kata betul-betul. Orang dah bagi nasihat, kata insan nanti kalau dia buat sibuk-sibuk, kalut-kalut macam ni, nanti anda menyesal. Dia tak apa, anda boleh atok. Ada falsafah dia, ada angan-angan dia. Yang tu sebab dia tu tak boleh atok macam ni, anda boleh atok. Dia tu sebab dia buat. Cakap pandai, okey lah, selesai. Lakum dinuka waladi. Fadal, rasa sendiri. Akhirnya lepas 3 tahun, 4 tahun, betul lah, anda gagal, anda tak berjaya, anda tak berhasil, anda jadi sebagaimana yang anda kata. Kita tak ingin jadi macam tu. Cukup dengan nasihat orang-orang yang kita siqa, cukup dengan pesanan yang orang telah memberi pesanan, dengan petua-petua yang telah disampaikan, kita pegang. Kalau tak pegang, jadi aina apa buat barat lah. Orang sebut ikhtilat, jangan cuba buka. Barat dulu masyarakat dia tak serosak seperti mana dunia yang ada pada hari ni. Kan kalau dulu pun kalau Habib pun cerita-cerita koboi tengok kan pakai baju panjang-panjang sampai ke tangan. Wanita-wanita dia pun taklah, walaupun tak pakai tudung tapi masih tertutup dengan sempurna. Masih lagi tak ada benda-benda yang boleh menimbulkan syahwat. Tapi bila dah buka benda tersebut, mereka diajar dengan suasana. 20 tahun merasai azab, kesan fatwa yang pernah disampaikan oleh tokoh-tokoh ilmuwan mereka mengatakan untuk menjadikan Eropah ini sebagai negara tamadun, jangan dipisahkan lagi perempuan. Sekali, mengaji sama, yang ni boleh jadi pemimpin, perempuan boleh jadi pemimpin. Lah kali cacam apa? Rumah tangga hancur. Sebab apa?
Orang perempuan berpusu-pusu keluar untuk bekerja, anak sampai nak belah, suruh untuk lelaki belah. Nak tutup pin pun kena pusat budak. Kayau selak budak tersebut. Tu pak tikam. Sebab apa? Pak tak mahir. Lalu buh habis ni lah. Budak tu duk teriak. Cek. Tu dia. Lampin buh sempit sangat. Budak tu nak bernafas tak boleh. Sebab apa? Takut bocor. Pak ni pun buh dengan kekuatan kelakian yang tersebut. Tutup. Budak tu perut tu. Ni pak punya kerja ni. Kalau kita mak, ada kepakaran, ada kemahiran. Ini bukan contoh ke anak tamsil lah. Tak kira kata-kata anak. Bukan anak lah. Anak boleh lampin boleh insyaAllah. Tak ada masalah. Tak kira kata, tahu ustaz apa ada cucuk pun anak. Tahu ustaz apa yang lampin kat Abdul Rahman sampai tak boleh nampai. Tak, bukan anak. Orang lain. Itu soalan yang berlaku. Kesan rumah tangga hancur. Akhirnya yang dikejar tak setara mana, yang telah kita pelihara selama ni, habis hancur. Dengan sikap yang berlaku. Kesan kepada masalah yang berlaku, tetap ego. Ego apa? Ego tetap nak pisah lelaki perempuan. Rasanya tak ada masyarakat barat yang boleh menerima. Sebab apa? Benda tersebut dah bermasyarakat. Benda tersebut dah tersebar. Akhirnya polisi yang mereka laksanakan dengan bahasa yang logik, disebabkan logik pada pemikiran yang telah dirosakkan. Mereka mengatakan ajar di setiap sekolah mata pelajaran seks. Ajar di setiap tempat kaedah beronani yang betul. Yang telah kita sebutkan tadi ni. Supaya tidak membuat kesan kepada kemandulan. Supaya tidak membuat kesan kepada apa? Kesan kepada tidak mampu untuk memuaskan isteri bila mana berkahwin. Kesan supaya tidak kena penyakit yang dikatakan penyakit air mani tidak berkualiti. Pesan. Macam-macam lah. Penyakit-penyakit yang dikatakan sebagai amrak nafsiyah. Supaya akal kita tidak menjadi gila. Hanya memberikan tip-tip supaya pelajar-pelajar ini boleh untuk meneruskan studi. Tidak terganggu dengan perasaan yang dikatakan syahwat bergelora. Dan tidak berlaku kes masalah menggugurkan anak. Tidak berlaku kes-kes yang telah kita sebutkan. Sehingga memberi pesanan. Kalau sekiranya nak kondom yang percuma, okey, bahagian kebajikan boleh serah. Lah kalau kita ni, kalau bukan main Masjid Azhar ni, saya silap kata, bagian BKTD itu antara penyediaannya kondom free kepada ahli. Sebab apa? Sebab mengikut pemikiran barat. Pemikiran barat nak jaga daripada terjebak kepada perbuatan yang diharamkan. Kan masalah-masalah yang dipertikaikan di Malaysia, bila ada cadangan oleh setengah pihak menyediakan mesin kondom seumpama mesin ayak tu. Kan mudah nak pergi orang ambil. Sehari nak pergi beli dekat supermarket, orang malu. Alasan dia macam itulah, orang malu nak beli. Sekarang ni sediakan mesin. Bila orang beli, mudah untuk ambil. Maka boleh untuk melaksanakan hubungan haram, tetapi tidak ditimpa dengan penyakit. Matlamat barat untuk sampai kepada masalah yang telah kita sebutkan. Jangan ditimpa penyakit. Jangan ada anak-anak haram yang ramai. Amerika boleh hantar ke Iraq punya ramai. Semua kebanyakan tentera yang dikatakan tu semua tentera yang datang daripada anak-anak haram. Anak-anak yang tak diketahui mak dengan ayah. Bila lahir, mak ayah tak tanggung. Mak masih lagi dalam studi, umur 17, umur 18. Ayah pun tidak ada pekerjaan. Ambil keputusan, letak depan pintu rumah kebajikan. Akhirnya anak tu membesar, tak mengenal mak dengan ayah. Bawa anak tersebut jadi tentera. Akhirnya mati ke hidup ke, Bush tak kisah. Sebab apa? Ni buat ni duduk dekat Amerika ni bagi penuh ya. Mak ayah pun tak kena, adik-beradik pun tak ada, siapa pun tak ada. Kesan kepada masyarakat ni bermacam-macam masyarakat. Kalau kita boleh menganalisa, kita boleh bercakap dengan bahasa 2-3 kali halaqah, 7-8 kali halaqah, hanya untuk menceritakan perbuatan disebabkan membenarkan ikhtilat. Apa yang berlaku pada dunia? Hancur semuanya, jahannam semuanya, binasa masyarakat, tidak membawa kepada kebaikan. Bila barat tetap untuk nak mempertahankan pendapat tersebut, okey, ada kaedah onani yang betul. Kaedah onani yang betul sebagai telah kita katakan. Dengan wanita, okey, kalau nak dimasukkan jari, jangan masuk dalam sangkar. Sehari akan menyebabkan koyak yang dikatakan sabut darah. Kalau kata nak menggunakan alat-alat, ada alat-alat yang kami sediakan. Ini merupakan alat-alat yang selamat. Kalau sekiranya untuk wanita memuaskan syahwat masing-masing. Sampai setahap itu pengajaran yang diajar kepada mereka. Ada klinik, ada yang dikatakan kedai alat-alat jajan barang-barang plastik untuk apa? Untuk memuaskan syahwat masing-masing. Ada istilah-istilah, bermacam-macam istilah untuk alat-alat yang boleh digunakan pakai untuk memuaskan syahwat sama ada pada lelaki dan juga pada wanita. Ini yang berlaku pada barat. Kan kejadian berlaku di Malaysia, kes apa? Budak Titan 2 dikejarkan di hospital. Kenapa? Kerana apa yang dalam makmasan itu? Tabung uji. Tabung uji pecah dalam kemaluan wanita tersebut. Dalam farash. Tak tahulah masuk kes tu kot, bila berurusan tiap kali budak keluar dia kira tabung uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kot. Tak cukup ada siapa berkeluar. Kalau hak lelaki, insyaAllah lah tak keluar. Hak lelaki pun kalau keluar pun dia seronok nak main kan. Sebab apa? Sebab kat luar pada jual kat kedai tu, nak buat baju teh ke apa, tak tahulah untuk guna apa. Tapi kalau kata perempuan, ni kes ni budak Titan 2 menggunakan penuh bansen.
Astagfirullahaladzim. Guna peluru bansen kah? Selesai lah masyui kan. Jadi ayam goreng. Silap peluru bansen. Macam mana kau peluru bansen? Itu selesai lah juga. Astagfirullahaladzim. Guna tabung uji. Guna tabung uji untuk memuaskan syahwat. Kesana pecah dalam kemaluan. Sebab apa? Sebab masyarakat yang berada sekali tidak membawa kepada ketakwaan, tetapi membawa untuk apa? Untuk ghirah syahwat tersebut. Barat ajak tadi. Ajak skill. Untuk apa? Untuk supaya akal makan stabil. Akal makan okey. Akhirnya apa yang dinyatakan, yang dilaksanakan oleh Barat ini merupakan pendapat yang disandarkan kepada Imam Mujahid yang mengatakan yu'allimuna sibyanahum, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka liyakufu ani zina, untuk mengelakkan daripada terjebak pada zina. Kemudian pendapat yang keempat yang telah kita sebut, pendapat yang kelima yang terakhir yang telah kita sebutkan, itulah merupakan sandaran kepada Ibn Abbas yang mengatakan al-khadkhadah khairun minaz zina, yang dikatakan beristimna itu lebih baik kalau sekiranya itu menyebabkan kita akan terjebak dalam zina. Antara zina dengan istimna akan dipilih dengan istimna. Ini perbahasan tentang soalan yang kita mengatakan pendapat-pendapat ulama, sama ada mengatakan itu sama seperti mana yang dikatakan sebagai berbekam, pendapat yang mengatakan itu salah satu juzuk daripada tubuh badan kita, boleh dikeluarkan, sebagian mengatakan untuk mengajar elakkan daripada terjebak pada perbuatan haram, perbuatan zina, dengan pendapat yang telah kita sebutkan kalau sekali terjebak pada zina dibenarkan untuk istimna. Sehingga kan ada pendapat Arab yang mengatakan itu tidak lebih sama seumpama yang dikatakan kita qada hajat, sama ada hajat kecil ataupun hajat besar, tidak perlu untuk dimasalahkan kepada masalah yang telah kita nyatakan. Sebagaimana telah kita sebut, individu yang tidak terpelihara daripada perbuatan-perbuatan tersebut susah untuk menjadi manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita diajar untuk apa? Menjadi seorang yang taqi fi sirri wa alaniyah. Duduk seorang-seorang pun macam tu, dan bersama dengan orang ramai pun serupa. Manusia yang sentiasa dengan mulazamah yang dikatakan sebagai istimna adalah makhluk-makhluk ataupun kelompok-kelompok yang dia ini tidak jujur dengan realiti. Dia duduk depan orang, wara, alim, sirqah, tawadhu, cerita, okey. Orang tengok, Masya Allah, ni pula okey. Tapi dia lah merupakan di antara dikatakan musang berbulu ayam yang melakukan kebanyakan perbuatan haram di sebalik masyarakat. Berlakon, berpura-pura, bercakap tak sama seperti mana realiti. Ini realiti yang telah kita sebutkan tidak menepati kriteria sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama. Kalau ingin untuk menjadi penuntut ilmu yang sebenar, yang dihormati oleh orang soleh dan dihormati oleh para malaikat. Ini kita kita duduk mana pun ada para malaikat Allah. Kan sebagaimana dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, dia mengatakan sepanjang hidup aku tidak ada perbuatan yang mengaibkan yang pernah aku lakukan, kecuali ketika mana aku mendatangi isteri aku untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu saja. Dia tak lain pada tu, tak ada benda yang kuasa segan. Kita ni rasa segan tu banyak. Kadang kita tertinggal subuh, kawan tak tahu. Tapi kita tahu, malaikat tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi perasaan segan itu tak wujud. Kalau ada hari kita berpuasa, tersilap buka puasa awal ataupun tak larat dengan disebabkan mudarat, bila orang tanya puasa tak, kita tetap mengatakan puasa. Sebab apa? Kita tidak berkenan aib tersebut tersebar pada orang lain. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala benda tersebut diketahui, di sisi para malaikat itu diketahui. Para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, kenapa mereka itu menjadi hebat? Sebab apa? Sebab mereka dihormati oleh kedua kelompok. Syekh Saleh Jafari di antara cerita yang pernah diceritakan mengatakan pernah satu hari ketika beliau mengajar di Masjid Al-Azhar, datang seekor anjing nak masuk dalam Masjid Al-Azhar. Ditahan di bawah. Akhirnya Syekh Saleh Jafari kata, biar, ini bukan anjing ni. Ini tidak lebih merupakan jin jelmaan kepada bentuk anjing yang datang untuk memberikan persoalan pada aku. Memang betul. Tiba-tiba digigit satu petah di mulut anjing tersebut, diambil oleh Syekh Saleh Jafari. Tak ada masalah, Syekh Saleh Jafari bermazhab Maliki, najis hanya kepada air liur anjing tersebut. Ambil dibaca. Bila dibaca, beliau sampaikan dalam majlis ilmu. Beliau sampaikan mengatakan bahawa pihak jin ada masalah yang mereka tak mampu selesaikan. Akhirnya memerintahkan untuk bertemu dengan aku untuk selesaikan masalah. Jin bagi pengiktirafan, bagi penghormatan. Kemudian berlaku kejadian. Satu hari duduk dalam halaqah. Setengah duduk dalam halaqah, bangunlah seorang lelaki. Bertanya, wahai Syekh, aku nak tanya, Nabi Khidir ni hidup kan? Tak, ni betul kan Nabi Khidir ni ada? Pening pula, Wahabi kata mati dah, Jani kata tak ada, Fulan kata, macam-macam lah berdebat. Ni bercakap dengan bahasa hakiki ni. Akhirnya Syekh Saleh Jafari dengar persoalan tersebut, dia tak duduk. Dia tak layan soalan tersebut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lain bertanya, orang lain tanya soalan, kemudian bangun orang tersebut, tanya soalan tersebut, duduk kembali, kemudian dijawab soalan yang ditanya oleh lelaki yang kedua. Jawab. Habis jawapan tersebut, dia kata, mana yang tanya tadi yang aku tak jawab?
Lepas tu kuntu kata, saya Tuan Syekh, saja. Dia kata, yang tanya soalan sepahang itulah Nabi Khidir. Sebutnya tu. Bila sebut, kali tengok tak ada orang. Kata, mana dia? Perasan-perasan lah. Muka nampak macam muka Cina sikit macam ni. Adalah masafat sebagaimana digambarkan oleh ulama kita yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir AS berhubung masalah yang telah disebutkan. Itu yang dilakukan Nabi Khidir AS. Imam Nawawi diriwayatkan. Kadang-kadang bila hadis halaqah tersebut, kadang ada ular duduk tepi ni. Tak duduklah dekat dengan orang. Kadang-kadang ada katak. Kadang-kadang macam-macam binatang. Ada kucing. Kadang-kadang ada binatang-binatang lain. Duduk daripada Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalam ala rasulil amin. Bermula daripada bismillah. Sampailah Assalamualaikum. Binatang-binatang tu pergi. Tikus pi, anjing pi, ular pi. Semua pi. Akhirnya tanya, ni makhluk mana ni? Ni jelmaan daripada jin. Ini jelmaan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Macam mana boleh dapat penghormatan? Macam mana mereka boleh dapat kedudukan yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Ketakwaan mereka fi sirri wa alaniyah. Mereka sebagaimana mereka berada di hadapan orang, macam itulah mereka persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah digambarkan oleh ulama sufi, kan sebagaimana dikata oleh Syekh Haddad. Ahli sufi tersebut, kalau segala benda yang berada dalam hati mereka tersebut dipamerkan di atas alam. Ni kita yang sebenarnya ni berkeluar habis, tak atas alam. Kalau segala benda yang ada dalam diri kita ni dipersembahkan dalam bentuk benda yang boleh nampak di depan mata dan dibawa keliling ke pasar-pasar untuk dipersembahkan pada orang ramai, kita tak merasa segan. Biasa. Kata apa? Kalau orang tengok, oh balik rumah, tahajud, mulai baca Quran. Itu je kerja dia. Kita tak merasa segan. Habis-habis, lena. Tak ada perbuatan haram. Kita sekarang ni khawatir kalau itu dipersembahkan pada orang. Sebab apa? Sebab kita ni, warang kita, takwa kita, fi alaniyah. Laisa fi sir. Fi sir, kita bermacam-macam. Kita perbuatan kita dalam tanda, wallahu a'lam. Kita duduk dengan berseorangan dalam bilik, wallahu a'lam. Apa yang difikirkan, wallahu a'lam. Allah Taala lebih mengetahui. Kejahatan bersifat peribadi yang tersembunyi di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kedudukan martabat kita itu mampu untuk diangkat? Bagaimana ulama-ulama terdahulu? Mereka pertama sebagai yang telah dinyatakan, martabat mereka boleh hampir kepada Allah Taala. Mereka mampu untuk menjadi ulama rabbani. Mereka mampu untuk menjadi minal muqarrabin. Mereka mampu untuk jadi yang dikatakan minas salihin. Mereka mampu untuk jadi macam-macam telah kita sebutkan. Disebabkan pertama, mereka tidak membezakan fi sirri wa alaniyah. Perbuatan haram secara zahir tidak berkenan untuk berlaku. Secara sembunyi pun takkan berlaku benda tersebut. Ni contoh al-adatus sirah pembicaraan kita ni. Pembicaraan kita tentang perbuatan-perbuatan haram yang tersembunyi daripada orang ramai. Ya orang lain tidak mengetahui. Hanya kita yang mengetahui perbuatan tersebut. Sehingga kan terdapat riwayat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sesiapa yang beristimna tersebut ini sama seperti mana yang dikatakan sebagai ma'udah al-sughra. Apa dikata ma'udah sughra? Menanam anak hidup-hidup. Sama kan? Tu anak tersebut. Anak datang daripada sperma. Sperma dibuang. Jadi sperma dibuang. Imam Syafi'i kata yang ini kategori perbuatan jahiliah, tetapi perbuatan jahiliah sughra. Perbuatan jahiliah kubra apa dia? Perbuatan jahiliah kubra tu tanam anak ini hidup. Seperti mana dilakukan oleh perempuan jahiliah. Dapat anak perempuan tanam, dapat anak perempuan tanam. Kategori sughra ada juga yang seumpama perbuatan puak-puak jahiliah yang tidak mendapat Islam berlaku pada zaman hari ini, itu dikatakan kepada individu yang sentiasa beristimna. Yang melakukan istimna keluar dengan cara yang diharamkan. Kalau ingin untuk menjadi penuntut ilmu yang sebenar, bertamu dengan Tuhan. Selesai. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah menarik bila berjumpa dengan Ustaz Fauzi Yaman. Semalam kebetulan jalan-jalan daripada Hayu Sabek nak ke rumah Kedah baru, jalan jumpa dengan Ustaz Fauzi Yaman, dia keluar ikut jauh. Orang Kedah kata keluar itu panggil, menjerit daripada jauh, panggil sembang. Dan antara benda-benda yang diucapkan menarik, dia kata bila anda mendapati, dia kata cuba tengok ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu, bila dia mengajar dan menyampaikan maklumat, dia akan mengajar dan menyampaikan kepada umat tersebut suatu benda yang membawa orang kepada Allah dan juga Rasul. Tetapi kebanyakan yang berlaku pada hari ini, orang menyeru, menyampaikan apa-apa sekalipun, dia ajar untuk kepada manusia. Kata, ni anda bagi bantuan zakat kat anda kena terima kasih lah kat persatuan sebab anda bagi zakat kat anda. Anda contohlah, anda YDP MKK. Ni contoh aja. Kemudian Sagi Mai kata, ni anda tolong buat urusan. Kalau tak ada exco, anda boleh buat urusan. Anda tak boleh buat urusan, anda kena terima kasih kat anda. Sebab anda jadi exco ni, anda kena bagilah sumbangan sikit kat persatuan. Kena ni. Itu bahasa-bahasa yang ada pada hari ni. Walaupun perbuatan tersebut tak salah, malai syukrinas, lam yashkurillah. Tapi sampai tahap tak sampai kepada apa yang diinginkan oleh ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita dahulu, dia tak main transit. Transit ni banyak. Saya kira transit takut lekat terus. Transit kat situ lekat jahanam. Allah Ta'ala tak sampai. Sekarang itu usah transit. Jalan terus. Buat lorong menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang jalan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia reti untuk nak raih suasana di tepi. Dan di kiri dan juga di kanan. Ada waktu nak perlu untuk hormati orang ramai. Ada waktu untuk berterima kasih. Ada waktu untuk kita memberikan penghormatan. Benda tersebut akan kita laksanakan. Ucapan tersebut betul. Memang benar.
seumpama Habib Omar, seumpama Habib Ali, seumpama Syekh Nurdin, seumpama siapa saja. Mereka tidak pernah mengajarkan ataupun untuk menyampaikan, untuk menghormati pribadi dan diri mereka. Tapi menghormati dan mencintai, itu yang dikatakan Allah dan juga Rasul. Dan ingin untuk memimpin tangan bersama-sama. Kita ni sama taraf. Ana inta support. Kita ni pakat sedang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita adalah untuk kita tuju kepada Allah. Untuk khuruj min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itu tujuan. Tapi kebanyakan manusia pada hari ini, secara khusus yang dikatakan kelompok politik, dia akan cakap dengan bahasa tersebut. Oh, kata, tak ingat ke perjuangan kami memperjuangkan Melayu selama lebih 50 tahun. Kami telah buat pembangunan. Kan bahasa-bahasa yang yu'addi ila haza, yu'addi ila haza, yang kita merasakan ucapan macam ni, Masya Allah, Tabarakallah, jelek kita dengar. Itu tanggungjawab hak sebagai pemimpin. Itu kewajipan hak sebagai pemimpin. Itu merupakan hak rakyat untuk mendapat hak tersebut. Diungkit-ungkit. Sebab apa? Sebab tujuannya untuk membawa daripada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penyembahan manusia. Walaupun tidak diniatkan, tetapi itu membawa sebagaimana konsep telah kita sebutkan. Oh, marah. Bila nak sampai pilihan raya, sokonglah kita. Tengoklah pembangunan telah kita hasilkan. Kitalah yang memberikan kemerdekaan. Kitalah yang telah memperjuangkan ketuhanan Melayu. Kitalah. Itu bahasa dengan kelompok yang kita tak suka. Kita dengan kelompok yang kita suka, bahasa serupa juga. Tapi kita tambah sikit perasa Islamik kat situ. Jadi supaya nampak kita tu Islam. Sedangkan prinsip dan isi dia serupa aja. Prinsip serupa, ni kami telah bagi bantuan, terima kasih. Inilah perjuangan yang telah kita sumbangkan. Sebab apa? Sebab kita nak mengalihkan pemikiran untuk ditranslatkan kepada manusia. Kita akan gagal untuk membawa masyarakat bertemu dengan Allah. Ulama-ulama mana mereka tidak. Habib Omar kalau nak mencari pengaruh, Masya Allah. Syekh Muhammad Alawi kalau nak cari pengaruh, Masya Allah. Ulama-ulama kita kalau nak cari pengaruh, Masya Allah. Tapi tidak. Sebab itu bukan ajaran yang diajar oleh agama. Itu bukan tujuan yang disampaikan oleh agama. Agama mengajar untuk kita lorangkan orang. Kan kita angan-angan. Faiz jadi ahsan pada anak, Hadi jadi ahsan pada anak, Fikri jadi ahsan pada anak, kata si fulan jadi ahsan pada anak. Semua jadi lebih baik daripada apa yang telah kita sampaikan. Sebab kita tahu jaringan pahala tersebut tidak akan putus. Kita nak jadi seorang yang tak mau jadi seorang yang hanya masyhur di hadapan orang tetapi tidak mendapat manfaat di sebalik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Tak menguntungkan diri. Kita nak satu benda yang benar-benar menguntungkan. Faiz jadi alim alama, jadi yang dikatakan bahruf fahama, jadi syekhul masyayikh. Oh, astagfirullahalazim. Kita berseronok. Kita lena nanti dah tua, dah tak larat, dah nak mati, pahala tu belum sampai lagi. Berjalan. Kira hasil-hasil kepada kebaikan tersebut akan bersambung. Sebab apa? Sebab bila kita melorongkan kepada Allah Ta'ala, dia tak sebut kita pun tak kisahkan. Dia tak cerita kata kita salah seorang daripada guru dia pun tak menjadi masalah. Dia tak mengatakan kita memberikan sumbangan pun tak ada masalah. Malaikat bukan bodoh. Malaikat mencatat segala perbuatan tersebut. Orang yang lebih jujur sentiasa lebih dikasihi nak dibandingkan dengan orang lain. Sebab itulah ulama-ulama kita dicintai. Mereka tak pernah mengungkit kebaikan mereka. Mereka tidak pernah menyampaikan kata kami melakukan ini, aku yang menyelamatkan kau, aku yang telah memberikan ilmu, aku yang berperbuatan tersebut. Ulama-ulama kita tak nak sebut. Kesan kepada keikhlasan mereka, berpusu-pusu orang mengasihi dan mencintai mereka. Tapi kita ni, orang yang lagi berpaksa suruh sayang, jadi meluat. Itu jadi masalah tu. Jadi masalah sebab hati kita ni dia akan jadi munakis. Bila orang suruh melakukan perbuatan yang tidak wajar, yang tidak elok, kita rasa okey. Sebab apa? Sebab kita pemimpin. Kita nak suruh orang pegang apa yang kita nak. Lagi kita bagi huruf. Sebab pemikiran manusia ni dia ada yang dikatakan sebagai tamarut. Jiwa siapa pun dia akan tamarut. Jiwa siapa pun dia ada perasaan, ada hari dia tak berkenan. Ucapan-ucapan yang sama dia meluat. Kerja duk provok, kerja duk cerita. Kata sokonglah kita, sama-sama dengan kita tak ada Islam. Pula dah. Lagu tu dia cari. Mula-mula bahasa macam nak betul. Lama-lama makin dengar, nampaknya makin jauh daripada landasan yang dikatakan ulama, mula untuk menghalang kepada landasan yang dikatakan sebagai ahli politik. Sebab itu sebagaimana telah kita nyatakan, kita di depan orang, kalau kata orang menghormati kita, insya-Allah lah itu sebagai pertanda bahawa martabat akan diangkat. Tapi ada setengah orang dia tu maksiat depan Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, hadis wala haraj. Penuh nampak. Tapi masyhur. Tapi famous. Tapi dihormati. Orang mengatakan alim alama. Orang mengatakan dia ini seorang yang warak. Penuh dengan lakonan. Penuh dengan tipu daya. Dengan perwatakan yang dibuat-buat. Semua benda tersebut, ini merupakan petanda kepada kerosakan dan kebinasaan. Sebab apa? Sebab itu hanya tidak lebih, hanyalah gambaran luar. Bukan menerangkan pada hakikat. Kedudukan para ulama dahulu, berseorangan tetap mereka melaksanakan tanggungjawab. Mereka beramai-ramai tetap melaksanakan tanggungjawab. Sebab apa? Sebab mereka melakukan perbuatan yang sama ketika mana mereka bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Dan juga ketika mana bermuamalah dengan masyarakat dan juga manusia yang berada di sekeliling. Melaksanakan tuntutan, melaksanakan tujuan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dilaksanakan. Karena ta'amul kita bersama Rabbul Alamin.
ta'amul kita bersama apa? Dengan Nabi SAW. Kan seronok, bangga kita. Kerja buat yang ditinggalkan oleh kekasih kita, kita teruskan. Contohlah orang, ada tok guru mana, ulama mana, Syekh Ibrahim ke siapa ke, bagi pesanan, yang ni lah wasiat aku untuk kamu buat begini, buat pengajian hadis contohnya. Pengajian hadis teruskan di sini. Kita pun buat habis-habisan, buat pengajian hadis, Tiba-tiba lepas 5 tahun daripada apa yang kita buat tersebut, Syekh tu main balik. Contohlah Syekh Muhammad main balik. Dia akan tanya balik, macam mana pengajian hadis yang aku anjurkan? Kata Masya Allah, tabarakallah Syekh, berkembang. Anak murid ramai, ada yang dah pergi di universiti ni, ada yang ke sana, ada pengajian kami bertambah. Sekarang tempat tak cukup, ekor nak kena tambah, tempat pun kita dah tarmim, bangunan bantuan kita minta. Apa perasaan Syekh tersebut? Rasa bangga. Kita pun ingin macam tu juga. Apa yang Rasulullah tinggalkan, kita ingin untuk kembangkan. Nanti bila sampai di akhirat, ya Rasulullah ni cerita tentang amalan Imatatul Azhar, cerita amalan tersebut ni kami buat ni. Dah bermasyarakat. Dulu masa saya jadi exco, saya sempat untuk memasyarakatkan suasana tentang masalah apa? Masalah untuk bagi salam sesama kawan-kawan. Akhirnya dengan apa yang saya buat ni berjaya, bermasyarakat. Oi, kita bangga cerita pada Rasulullah. Ya si pula, ya Rasulullah, kata tentang sembahyang jemaah ni dulu tak bermasyarakat. Bila saya jadi exco, saya jadi pemimpin, saya jadi orang yang ada kuasa, saya masyarakatkan pada sahabat-sahabat. Saya bila saya jadi tuan guru, saya masyarakatkan pada teman-teman. Akhirnya bermasyarakat, semua solat jemaah, semua melaksanakan ibadat tersebut. Kita banggakan di hadapan Rasulullah. Itu yang ingin untuk kita laksanakan. Sebab perbuatan tujuan kita mencari cinta Allah dan juga Rasul. Tapi kalau cinta kita manusia, kita tak buat program ni. Kita buat, tak buat. Ali tanya ni. Masyarakat Agung ni kena ni, hantar apa Saat dia tanya sebab apa tak buat, duit ni pergi mana, esko lena ke, makan gaji buta ke, orang takut orang tiket. Itu kalau kita buat linas. Tapi kalau kita buat lillah, otak kita sentiasa ni nak mengorak habis cerita. Nak mengorak Allah, nak mengorak Rasul. Yang mudah untuk memberikan kasih sayang, bukan mengorak orang yang susah berikan kasih sayang. Yang teramat mudah untuk memberikan kasih sayang dan membalas kasih sayang tersebut dengan balasan yang amat tidak setimpal. Maksud tidak setimpal tersebut melebihi daripada apa yang kita bagi. Bagi sekupang, balas juta. Ni sistem perniagaan jenis mana ni? Kita meniaga pun hati bagi kat anak duit 500. Anak pun 500. Jom kita meniaga saguan ke, meniaga goreng pisang ke. Okeylah, dapat untung balik. Nah, jadi 700, anak dapat 700. Okeylah. Untung seorang 200, logik. Ini cerita ni meniaga bagi satu sen. Dapat balik 2 juta. Ni meniaga jenis mana ni? Meniaga dengan Allah. Meniaga dengan siapa? Meniaga dengan Rasul. Itu yang kita mengajarkan, yang kita tekan, kita tanam. Penuntut ilmu perlu mempunyai satu kriteria, satu adab, satu akhlak, satu tata cara, satu perasaan, satu emosi yang berbeza dengan masyarakat kebanyakan. Perbahasan kita tentang uzlah syu'uriyah yang ditekan oleh Syekh Qutub. Bagaimana penerapan tersebut berjaya ditanam kepada pengikut Ikhwan Muslimin. Hidup mereka bersama orang ramai. Jiwa mereka bersama Allah. Mereka berada dengan rakyat ataupun bersama dengan individu yang dipimpin. Tetapi jiwa mereka bersama dengan orang-orang soleh. Mereka itu selam bersama dengan masyarakat yang melakukan maksiat. Tetapi diri mereka merupakan orang yang sentiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pendekatan yang kita mengatakan pendekatan maha hebat. Kalau itu berjaya diterapkan oleh tokoh-tokoh pimpinan kita dahulu, kita masakan tidak pelik. Kenapa usaha dakwah mereka berhasil? Duduk dalam penjara, kan kita sebut antara kitab yang diminta kepada Syekh Qutub untuk menarik balik adalah kitab Ma'alim fi Thariq. Duduk dalam penjara, minta Syekh Qutub, kalau sekiranya kamu mampu untuk mengeluarkan statement mengatakan kitab ni tak betul, jatuh hukuman. Mana kata hukuman takkan dilaksanakan, kamu akan dilepaskan. Tidak. Aku tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Aku diajar untuk mengekalkan prinsip. Inilah perjuangan prinsip. Kenapa disangka aku nak tarik balik? Saya kan ada riwayat yang mengatakan Syekh Qutub ketika mana digantung, pada waktu tersebut orang mengatakan keluar air mani ketika mana digantung. Katanya syiddatul lazzah kepada syahid yang dikatakan sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat yang mengatakan macam tu. Sehingga kepelik, ya, sebelum nak digantung biasa aja. Senyum mata akhir dirakamkan dengan syair yang ditinggalkan oleh Syekh Qutub kepada pengikut-pengikut beliau atau penyokong-penyokong beliau. Bila digantung, tengok-tengok kesan yang diseluar di Syekh Qutub tersebut ada kesan air mani. Akhirnya bila diperiksa, rupanya syiddatul lazah pada mati syahid tersebut dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hari. Bagaimana memperjuangkan orang tengok kata parah, orang tengok letih, tapi kegembiraan kepada orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulit mungkin serupa, anggota mungkin sama, tetapi jiwa dan perasaan di antara individu dengan individu, ini yang membezakan kita di antara satu dan juga dengan yang lain. Ini perbahasan dikatakan sebagai adatul siriyah. Haram mengikut pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak lebih penganalisa Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan ulama laita la yaqul.
Moga-moga Imam Ahmad bin Hanbal tidak ingin untuk memasukkan ucapan tersebut. Ini merupakan ucapan-ucapan yang memberi kerosakan, parah dengan masyarakat. Dalil yang kuat pengiraan masalah tersebut, wa yakunu haya'al munharif, mungkin disebabkan malu yang telah sonsar, zurufuhu asy-syakhsiyah mani'an lahu minaz zina, disebabkan perasaan malu yang, maaf, bukan sonsar, makna kata yang memalingkan, ataupun suasana peribadi yang menghalang daripada melakukan zina, menjadikan seseorang tersebut memilih jalan untuk melakukan yang dikatakan istimna', wa hiya istimna' bil yad, dengan menggunakan anggota tangan. Wa ya haramu liqauli ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun, kan ayat Quran yang pertama, ayat qad aflahal mu'minun hum fi salatihim khashi'un illa kaza sampailah ayat menceritakan tentang sifat-sifat aflahal mu'minun. Manusia mana yang dikatakan berjaya? Ni kita nak menganalisa. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada dua kelompok. Pertama, kepada isteri-isteri mereka ataupun kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Maka datangkan dengan adatul istisna. So, dalam ilmu balaghah kan yang dikatakan sebagai adatul qasri. Adatul qasri ni apa dia? Untuk kita menceritakan maksud tujuan kita itu sahaja. Kalau kita kata Ja'a Muhammadun, kemungkinan Ahmad mai, kemungkinan Ali juga mai. Sebab apa? Kita hanya mengisbatkan, mengatakan Muhammad datang. Kita mengisbatkan kata Muhammad datang, itu tidak bermaksud kita menafikan selain Muhammad daripada datang. Tapi kalau kita datang, kita kata Maja'a illa Muhammadun, tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Itu bermaksud isbat wa nafi. Dua-dua sekali. Kita mengisbatkan kedatangan Muhammad, dalam masa yang sama kita menafikan selain daripada Muhammad yang hadir. Kan sebagaimana ucapan La ilaha illallah. Bila ucapan La ilaha illallah, dia ada nafi dengan isbat. Kita menafikan Tuhan dan kita mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan Allahu mawjud, orang akan mengatakan Allah mawjud, tak semestinya Tuhan lain tak mawjud. Mungkin Tuhan ni pun ada, mungkin patung ni pun betul, mungkin yang ni pun betul. Tapi bila digunakan sebagai adatul qasri, membawa maksud mengatakan kita menafikan segala-galanya yang lain, semua dibuang, bagi yang kita sebut. Macam itulah juga di sini disebutkan illa ala azwajihim au malakat aymanuhum, kecuali kepada isteri-isteri kamu dan juga kepada individu yang dikatakan sebagai hamba sahaya. Ini sahaja merupakan dua kelompok manusia yang dibenarkan untuk kita melepaskan nafsu syahwat. Tidak disebutkan yang ketiga. Tidak dinyatakan oleh para sahabat, tidak dinyatakan oleh para ulama, tidak diriwayatkan oleh mana-mana hadis yang mengatakan bahawa dibenarkan untuk istimna' kalau sekian tidak mampu tahan. Bahkan hadis diriwayatkan oleh Tabrani, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ada di antara hadis, ada para sahabat berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ana rajulun syabun. Aku ni merupakan seorang pemuda yang masih berusia muda lah. Mana kata syahwat okey, apa semua okey. Kata rajulun syabun, masalah yang berlaku pada aku yang ni, aku nak minta izali al-khasab. Aku mohon kepada Nabi benarkan untuk aku ni kasih bang. Kasih ni bang, kasih orang yang telur tersebut dibulatkan, maksudnya cantah buanglah masalah syahwat tersebut. Kalau kata dikasih, hilang perasaan syahwat. Sahabat ni dengan tujuan ingin untuk bertakwa, ingin untuk melaksanakan perintah Allah bersama dengan Rasulullah. Tapi disebabkan syahwat yang menimpa, ada riwayat yang mengatakan disebabkan selalu keluar berperang, tak sempat nak kahwin. Ada yang dikatakan tak cukup mukna, tak ada yang dikatakan rezeki, tak ada yang dikatakan duit, tak mampu untuk berkahwin. Ada kewajipan, adik-beradik ramai, mak dah tua, uzur terpaksa untuk jaga, tak jumpa perempuan yang boleh untuk menjaga ahli keluarga. Macam-macam alasan. Alasan-alasan diutarakan, akhirnya mengambil keputusan, mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, izan li, aku minta kebenaran, bagi satu kebenaran kepada aku, untuk aku ni kasih. Akhirnya Rasulullah mengatakan al-qasa min ummati as-siyam wal qiyam. Yang dikatakan kasih bagi umat aku, kalau ingin untuk hilangkan syahwat juga, kalau sekiranya ingin untuk mencantas perasaan tersebut, Nabi mengatakan bagi umat aku hanya ada dua jalan. Pertama, sama ada kamu memilih dengan cara yang dikatakan sebagai as-siyam, itu yang dikatakan sebagai berpuasa, dan kedua yang dikatakan sebagai al-qiyam, banyakkan solat, banyakkan ibadat, banyakkan taqarrub, banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merupakan dua teknik yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan daripada perbuatan tersebut. Sebab Nabi mengatakan ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sesiapa yang ada yang dikatakan sebagai ba'ah, iaitu qudratu 'ala jima', mengikut penafsiran sebahagian, yang dikatakan sebagai ba'ah sebagian mengatakan
you jatuhlah dikatakan sebagai mu'nah, iaitu mampu untuk memberikan nafkah, fala tazawwaj. Kalau sekiranya tak mampu, Nabi mengatakan fa'alaihi bisiyam, bisawm, hendaklah dia melakukan puasa, sebab itu terdapat fa'innahu lahu wija. Itu merupakan sebagai perisai untuk mengelakkan daripada perbuatan yang diharamkan. Dalam keadaan suasana semua para sahabat berlaku masalah yang sama di antara individu dengan individu, Nabi tidak memberikan alternatif untuk beristimna. Ini menunjukkan Rasulullah mendiamkan untuk menjelaskan. Kan perbahasan ilmu sufi ada mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah mumtani'. Mantiki, hujah logik. Bagi seorang Nabi yang diutuskan, beliau tidak akan meninggalkan membahas sesuatu yang diperlukan pada waktu yang diperlukan. Benda itu akan berlaku. Sebab tu kita tartib ukul usul. Kalau tak tartib akal mengikut kaedah ulama usul, jahannam hukum yang kita dipelajari. Sebab Nabi bercakap dalam keadaan kita amat memerlukan. Kalau Nabi mengatakan wa aqimus solah, sallu kama ra'aitumuni usolli, akan disertakan dengan bahasa wa aqimus solah. Mana mungkin Nabi menyampaikan ucapan wa aqimus solah? Sahabat tanya, nak solat macam mana? Nabi kita tak tahu. Wajib solat? Wajib. Lepas tu nak buat macam mana? Nak buat tak tahu. Benda tersebut tidak akan berlaku bagi seorang Nabi dan juga Rasul. Tiada ulama nusul mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah mumtani'. Melewatkan, menjelaskan sesuatu hukum dalam keadaan itu perlu untuk dilaksanakan, maka itu tidak akan berlaku. Sekarang ni apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam waktu memang membincangkan tentang masalah zawaj. Membincangkan tentang masalah apa? Membincangkan tentang masalah nafsu tidak boleh dikawal. Membincangkan tentang masalah dia ingin untuk berkahwin tapi tidak mampu. Membincangkan tentang satu persatu persoalan yang telah kita sebutkan. Akhirnya jawapan yang disampaikan oleh Rasulullah mengatakan, kalau ingin untuk kasih bagi umat aku, itulah dikatakan sebagai as-siyam wal qiyam. Kita menyampaikan hadis tersebut sebab apa? Hadis tersebut memberikan panduan, memberikan cara, teknik bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita daripada pengaruh suasana keadaan yang telah kita sebutkan. Perbanyakkan puasa, fa'innahu lahu wija, sesungguhnya itu akan menjadi benteng dan perisai kepadamu. Perbanyakkan kamu berqiyamul lail, perbanyakkan kamu dengan ibadat, perbanyakkan kamu dengan bacaan Al-Quran, perbanyakkan kamu dengan benda-benda yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Logik sebagaimana kita katakan, kita kalau disibukkan dengan satu perkara, kita akan meninggalkan benda-benda lain. Dan timbulkan perasaan untuk menakutkan diri dengan urusan-urusan tersebut. Kan sebagaimana dia katakan, macam mana khalifah-khalifah terdahulu yang mereka ni sampai boleh lupa ataupun tertinggal untuk menyetujui isteri masing-masing sehingga tempoh masa yang cukup panjang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Khattab. Adalah hadis meriwayatkan, menceritakan sehinggakan mereka tersebut mimpi pada malam hari. Ulama kata apa beza mimpi dalam malam hari? Sebab orang yang berkahwin, dia takkan izan, dia takkan mimpi keluar mani. Dia sebab apa? Dia sebab dia mani tersebut disalurkan dengan jalan biasa. Tapi ada keadaan sampai bila jadi khalifah tersebut, mereka ni berlaku boleh izan. Tidur, lepas tidak bangun-bangun, kain basah. Kain basah ni hanya akan berlaku pada orang yang tak berkahwin. Orang yang berkahwin tak akan berlaku keadaan tersebut. Bila berlaku keadaan tersebut, ulama kata sebab apa? Sebab mereka ni bukan kata mereka tak ingin untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi sampai tak ada fikir. Tak ada fikir, umum. Duk fikir masalah yang rakyat, sagi dia ni dapat bantuan, dia ni tak dapat bantuan, dia ni macam mana amanah dilaksanakan, aku ni tanggungjawab aku selesai dah, amanah yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas aku boleh buat dengan betul dah, adakah aku tak melaksanakan tanggungjawab, adakah benda-benda yang menyebabkan aku susah ibadat disebabkan aku tidak menjalankan amanah. Timbul masalah bermacam-macam dalam pemikiran. Kan sehinggakan Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, hatta kalau sekiranya ada di antara unta ataupun lembu yang mati di kota Baghdad, itu merupakan tanggungjawab Umar. Hatta kalau ada individu yang terseksa ataupun tidak dapat bantuan di kota yang dikatakan min aqsal madinati, daripada penghujung sesuatu kota, itu merupakan tanggungjawab Umar yang tidak mengetahui, yang tidak mengambil perhatian. Khawatir sampai setahap itu, menyebabkan urusan rumah tangga ke mana, masalah soal peribadi ke mana. Sebab apa? Wujud umum. Kita menjadi individu yang sentiasa leka dengan macam masalah sebab tidak ada umum. Kita ada perasaan angan-angan untuk mempertahankan agama, tak ada angan-angan untuk kita menjadi orang yang membela agama Allah. Kita tak ada angan-angan untuk menjadi pelajar Islam yang paling cemerlang. Kita tak ada angan-angan untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Kita tak ada angan-angan untuk menjadi kekasih Allah. Kita tidak ada angan-angan untuk menjadi kekasih Nabi. Kita tidak ada perasaan rasa sedih kalau sekiranya melakukan maksiat. Kita tidak ada perasaan yang kalau sekiranya melakukan perbuatan haram itu menyebabkan Nabi akan sedih. Tak ada perasaan tersebut. Bila tak ada perasaan tersebut, umum tak ada. Bila umum tak ada, fikir macam-macam lah. Fikir nak gelak, fikir nak buat benda ni, fikir nak buat benda tersebut. Tapi kalau timbul perasaan tersebut tidak akan timbul kecuali dalam keadaan hati yang bersih. Bila hati dah bersih, hati dah tenang, hati dah bening, hati dah suci dengan daripada perbuatan yang diharamkan, akan timbul perasaan. Timbul perasaan, duduk di mana pun, kadang terkenang, aku macam mana, sembahyang Jumaat 5 waktu pun tak boleh cukup lagi.
Aku macam mana solat sunat rawatib yang dianjurkan pun tak boleh. Aku macam mana hatta nak baca buku pun kadang-kadang rasa bosan. Aku macam mana hatta pengajar halaqah ilmu pun aku rasa berat untuk hadir. Aku macam mana dengan Allah Ta'ala di manakah kedudukan aku. Aku dengan selawat berapa banyak yang telah aku sampaikan. Kalau orang yang dalam keadaan hati sedia takluk dengan Allah Ta'ala, dia akan sentiasa fikir masalah-masalah tersebut. Maksiat kawan-kawan aku, adik-adik aku, kawan-kawan aku, abang-abang aku, ibu bapa aku, masyarakat aku, di mana mereka, tanggungjawab aku, ilmu aku sebanyak mana, sampai bila aku nak belajar, di manakah ilmu aku, ingatan aku setakat mana, satu persatu difikirkan. Sebab apa? Sebab kalau kita mempunyai wawasan yang besar demi kepentingan agama. Tapi kalau wawasan dah tak ada, datang pun seronok, duit bulan-bulan dapat, zakat pun dapat, jalan merata, urusan macam-macam, kawan pun ramai, keadaan pun menyokong kita, kita dah tak ada benda-benda tersebut. Bila tak ada benda-benda tersebut, ini punca kepada perbuatan-perbuatan haram. Yang sebagaimana telah kita katakan, kenapa Nabi mengatakan kaedah untuk kasih kepada umatku, itulah dikatakan sebagai as-siyam wal qiyam. Sibuk dengan urusan ibadat, sibuk dengan urusan ilmu, sibuk dengan urusan takwa, sibuk dengan urusan tanggungjawab, sibuk dengan peranan, sibuk dengan segala perkara yang kita sebutkan. Ini merupakan sekuat-kuat penghalang menjadikan kita sebagai orang yang akan keluar daripada kelompok masyarakat yang rosak kepada pribadi sebagai seorang Muslim. Tak susah. Sebab itulah kita sekarang ni melakukan perbuatan serampang banyak macam. Bukan semata-mata nak tinggalkan maksiat. Kerana setengah orang dia nak tinggalkan maksiat, tapi perbuatan lain dia tak buat. Sekarang ni kita cuba lakukan perbuatan yang menyebabkan diri kita. Kita dengan bahas kita, dengan kajian kita, dengan hafalan kita, dengan Quran kita, dengan hadis kita, dengan ulama kita, dengan kerja kita. Tak ada fikir keluar pagi, keluar bulan, balik bulan. Ke bahasa Suki kata, keluar bulan, balik bulan. Keluar bulan, pergi cari share, balik baca kitab, urusan ni, urusan tu, balik letih tangkang. Tak ada nak fikir Man, kalau istilah kasar kata, perempuan telanjang main lintas depan ni pun tak ada nak tengok. Ni mukharar. Cuba kita malam Faisal ni. Malam Faisal tak ada fikir benda lain. TV serta best pun tak buka. Sebab waktu lain tak boleh. Cuba kita wujudkan perasaan seolah-olah kita sentiasa berada dalam imtihan. Ni imtihan Allah Ta'ala ni. Ni bahasa-bahasa ni hanya boleh diwujudkan oleh kita masing-masing. Kalau kita tak mewujudkan bahasa tersebut, nak harap tunggu Ustaz ni masalah berlaku tak ada negara Islam. Bila pun kita tak tahu negara Islam nak tubuh? Bila pun kita tak tahu nanti negara kita nak jadi okey? Sekarang dalam keadaan negara belum lagi sebagaimana yang kita inginkan. Adakah kita nak korbankan diri kita? Kita tak ingin. Kita nak selamatkan diri kita. Kita nak selamatkan keluarga kita. Kita nak selamatkan sahabat-sahabat kita. Sebelum mengharapkan bantuan orang lain, kita keluarkan segala usaha yang boleh untuk kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Itu peribadi seorang Muslim. Bila kata sibuk dengan benda tersebut, wujudkan perasaan. Perasaan setiap hari adalah imtihan. Hari ni imtihan tau. Hari ni aku kena baca buku sekurang-kurangnya 30 muka surat. Letih lah kita pergi duduk dengan kawan pun sembang tak lama tak boleh. Sebab apa? Nak balik dengan baca buku ni. Lepas tu nak baca buku nak kena ingat. Kemudian sekali nak kena baca kitab ni pula. Sebab apa? Kita ada kita punya silibus sendiri. Orang yang hidup dengan kehidupan tersebut dia ada wawasan. Bila ada wawasan, perkara yang sentiasa difikirkan, perkara yang sentiasa bermain, perkara yang sentiasa yang ingin untuk dia laksanakan adalah benda yang berkaitan kepada kepentingan agama. Bila ada dengan kepentingan agama, tak ada fikir masalah tersebut. Kerana teringat ulasan yang seronok bila mana seseorang wartawan berjumpa dengan Syekh Jumaah. Waktu tu pakat bising ke apa? Kami nak mengaji. Dia nak mengaji, wartawan ni pun dia pun kalut nak buat rakaman. Kemudian dah berkelahi dekat sama-sama apa ni isu-isu yang ada kat situ. Sama-sama penuntut ilmu apa ni anak murid Syekh Jumaah dekat situ dengan wartawan. Wartawan tu kata, aku datang nak tasjil, aku nak ambil apa pendapat mufti, bukan masa tu tak jadi mufti lagi. Belum jadi mufti Mesir lagi. Aku nak ambil pendapat Syekh Ali Jumaah min ulama al-Azhar al-Syarif. Dia pun kata, hari ni ramai, esok wartawan ni lain, lusa wartawan lain, kemudian dia ni pula datang nak kahwin. Hak kami ni tak boleh ngaji. Oh, kan tak puas hati perasaan macam tu. Kira Syekh Ali Jumaah pun pernah sebut juga, kata kesianlah kat hangpa. Kadang tetamu boleh datang, kadang pengajian mula setengah jam, kena berhenti, kadang tak boleh mula langsung, kadang aku hadir tapi hangpa tak boleh nak mengaji. Kadang menyebabkan, perasaan tak puas hati itu biasalah kita sebagai anak murid. Kata Syekh Ali Jumaah ni kira duk raih orang lain. Hak kami ni tak raih. Syekh Ali kata antum ahibbai, hampa ni semua kekasih aku. Ni merupakan orang yang paling aku cinta, orang yang paling aku kasih ni hampa ni untuk ilmu. Yang lain tu tetamu, jangan susah hati. Tapi tetap tak puas hati. Wartawan tu mai kerja picak cara halau. Ni geng-geng lapis, geng-geng Syekh Mat tak buat kerja tu. Ni lapis-lapis Syekh Ashraf Makawi adalah geng-geng rapat dengan Syekh Jumaah, tapi nakal sikit. Bila nakal sikit, kita nak mengaji. Sebab apa? Perbincangan hari ni perbincangan yang besar dalam kitab-kitab yang akan dibaca. Dia ni datang, kalau dia datang, habis lah. Dia tanya soalan biasa-biasa je. Soalan-soalan dia tanya tu, hatta kalau Syekh Jumaah kata suruh anak murid pergi jawab, pasal anak murid dia pergi jawab sebagaimana yang diinginkan oleh wartawan tersebut. Tapi wartawan tersebut
tetap dengan benda tersebut, dan Syekh Jumaat pun okey layan. Okey, dia kata nak tanya aku, lah ni buat apa tasjil di khalayak ramai. Kalau kata nak masuk dalam ni, depa ni ada, depa ni nak mengaji, depa ni datang daripada jauh untuk nak mengaji, jadi tak boleh. Syekh Jumaat kata okey, tanya di sini. Dan antara persoalan-persoalan yang ditanya kepada Syekh Jumaat, menanyakan persoalan berhubung tentang ahkamul ghina wal muziqah wal ma'azif. 3 benda. Apa hukum nyanyian, muzik dan alat-alat muzik? Apa hukum pada 3 perkara tersebut? Syekh Jumaat sebutlah satu persatu. Begini. Ada satu kitab yang baik. Yang kitab tersebut membahaskan secara tuntas. Lebih baik daripada kitab Dr. Yusuf Qurdawi, Ahkamul Ghina wal Muziqah. Kitab yang dikarang, yang diberi takdim oleh Dr. Wahbah Zuhaili, yang mana Hasrul? Tajuk lupa. Okey, sama dengan lagu tu. Ni cetakan Darul Ma'arif. Cari kitab tersebut. Darul Ma'rifah. Dekat-dekat lah tu. Saya duduk tak apa. Okey, takut silap. Kitab tersebut takdim daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili memberikan ucapan aluan. Dr. Wahbah Zuhaili kata, aku minta kitab ini untuk dicetak. Sampai setahap tu. Sebab ulasan yang dibuat oleh Bains tersebut, dia melengkapi semua perbahasan. Mereka yang kata halal macam mana, mereka yang kata haram macam mana, mereka yang kata makruh macam mana, dia himpunkan semua maklumat. Dia menganalisa dengan hujah yang cukup konkret. Buku tersebut anda hadiahkan satu kepada Syekh Nurdin, dan Syekh Nurdin memang ambil buku tersebut. Syekh Nurdin di kitab, kalau dia tengok baca tak berapa nak kenal, dan dia tinggal yang dalam bilik. Kadang-kadang ramai datang, Syekh anda nak bagi hadiah, Syekh. Ramai orang datang, di store tu rumah mana lah. Sebab apa? Syekh Nurdin tak mau ambil, sebab dia baca-baca kitab. Allah, dekat buku dia ada hadiah, ataupun buku tersebut perbahasan tak setara mana, ataupun perbahasan tak memberi manfaat, buku tu selalu dia akan tinggal. Tapi buku tersebut di antara buku-buku yang dia ambil adalah 3-4 buku yang anda bagi pada beliau. Buku yang diambil, antara buku yang diambil adalah kitab Ahkamul Ghina, Fatwa Syekh Sahrayan adalah tentang buku Ahkamul Masajid yang dikarang oleh Ibnu Aiman. Itu merupakan di antara buku-buku yang berada pada rutbah yang tinggi di kalangan para alim ulama. Kita pun tengok buku ni memang diberi perhatian, kita hadiah. Dan sebagaimana yang kita sebut, memang diberi perhatian oleh tokoh-tokoh ulama seumur yang telah kita sebutkan. Akhirnya bila buku tersebut diambil, Ahkamul Ghina lebih baik daripada apa yang telah disampaikan oleh Dr. Qurdawi berhubung masalah muzik, lebih hebat daripada apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh supaya doktor. Ada seorang Dr. Soleh, ada selalu buat bahas kuliah syariah tu. Doktor tu mumtaz setiap tahun, daripada dia yang ada di Senawi, Azhar, Master, PhD. Dia paling miskin, tak pernah dapat jidan, tak pernah dapat makbul, tak pernah dapat jahid. Dhaif lagi lah. Kerja dia dapat mumtaz saja. Ni doktor ni. Dia sekarang juga tentang perbahasan, ada buku tersebut ada juga di Kuliah Usuluddin tentang Ahkamul Ghina wal Muziqah. Itu pun detail. Tetapi kitab yang disebutkan tadi, cetakan Darul Ma'arif yang diberi nasihat oleh Dr. Wahbah Zuhaili untuk dicetak, itu lebih detail. Yang Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, aku amat senang hati bila kita semua ini dibentangkan dalam keadaan masyarakat bergelumang dengan masalah yang kadang-kadang fatwa tersebut sengaja dihalalkan kepada perbuatan haram, dan sengaja untuk dihalalkan, sedangkan perbuatan itu adalah jelas syarak mengatakan tidak dibenarkan. Kata ini khilaf, dalil tak kuat, hujah macam ni, menyebabkan fasad masyarakat. Ada yang mengatakan haram, syadik sampai tak bagi kelonggaran langsung, pun pening juga. Akhirnya baina ifrat wa tafriq. Kitab tersebut dia menghimpunkan lebih daripada 140 pendapat ulama salah wal khalaf. Naqal Imam Ghazali, Imam Zarkashi, Imam ni, habis dikeluarkan satu persatu. Kemudian dia menganalisa dengan bahasa yang cukup sederhana. Dalam keadaan rukhsah, kalau hari kahwin, hari perkahwinan, hari raya, okeylah Nabi bagi rukhsah. Nak pasang lagu Siti Nurhaliza ke mai hari raya sikit-sikit, tak ada masalah lah. Kalau kok itu merupakan keperluan ketika mana berlaku yang dikatakan sebagai hari raya. Tapi kalau luar hari raya pun itu jadikan sebagai hiburan. Ni melampau dah ni. Ini satu perbuatan yang lajak daripada batasan yang dibenarkan oleh syarak. Itu sekadar rukhsah yang bila mana Sayyidina Abu Bakar melarang daripada untuk menyanyi, Rasulullah mengatakan utrukum, tinggalkan mereka. Sebab apa? Sebab ini merupakan yaumul aid. Ini merupakan yang dikatakan sebagai yaumuz zafaf. Ini merupakan hari untuk bersukaria. Ini yang dikatakan sebagai haflah khitan. Waktu haflah khitan, tafadhal untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kitab tersebut menuntaskan masalah. Apa yang kita nak sebutkan, bila ditanya kepada Syekh Jumaat, Syekh Jumaat saya salah. Saya hukum gini. Akhirnya Syekh Jumaat mengatakan, walakin ana syakhsiyan. Dia kata aku tak nak dengar muzik. Dia sebut fatwa yang mengatakan boleh. Ni apa yang nak sebut ni, kita sekarang ni bercakap dengan title kalau nak jadi penuntut ilmu. Kalau jadi orang awam, itu yang pasal lah. Nak kata halal, kata benda ni khilaf, hiburan tu boleh, cip ni, itu kita jangan masukkan dalam kelompok kita. Kita nak jadi orang khawasul khawas. Bukan kata kita ni special tak. Kita ingin nak ikut orang ulama ni. Sebab ulama tak terima kecuali orang yang macam tu. Para awliya tak terima kecuali orang yang macam tu. Yang dikatakan ilmu tidak terima kecuali orang yang macam tu. Kita nak jadi orang yang cukup syarat untuk bersama dengan tokoh-tokoh yang kita kagumi. Itu saja harapan kita. Kalau kita tak cukup kriteria, okey, kita akan ditinggalkan. Apa yang disebut di situ? Apa yang dinyatakan? Bila Syekh Jumaat mengatakan,
Dia kata ana syakhsian aku tak dengar muzik. Kemudian orang kata macam mana Syahli? Hang sebut kata itu khilaf, hang kata itu jawaz, hang kata itu pendapat yang ialah dengan fatwa-fatwa yang kalau buka kitab Al-Bayan 5 Yushghilul Azhan yang dikarang oleh Syekh Jumaah, hatta dalam kitab Fatwa Mu'asarah yang dikarang oleh Syekh Jumaah, jelas fatwa beliau mengatakan ala ibahati al-ghina wal muziqah. Boleh benda tersebut. Tapi beliau mengatakan ana syakhsian tak ada. Tak ada. Lepas tu wartawan tu kata, sebab apa Syahli? Dia kata ana setiap hari aku ni 20 jam aku istirahat dengan ilmu dan urusan aku setiap hari. Setiap hari aku tidur 4 jam ni Syahli Jumaah ni. Dia kata aku sepanjang beberapa tahun dah lama dah aku hanya mengambil waktu tidur sebanyak 4 jam sehari. Lain pada tu nak baca kitab, sagi ada anak murid datang sebab apa tesis dia tak selesai lagi. Antum dah tengok tak ulama-ulama Azhar kita yang jadi supervisor, yang jadi musyrif. Bukan mudah. Kerja nak jadi musyrif ni bukan satu kerja yang mudah. Kita berasa kita buat tesis teruk, yang tukar nak paisa, yang tukar nak jaga, dia bukan jadi musyrif pada seorang individu. Kadang musyrif pada 10 orang, kadang musyrif pada 20 orang. Pergi rumah Dr. Sa'ad Jawish tu, penuh tesis sampai ke sini. Terpaksa sediakan bilik khusus. Dr. Abdul Aziz Azam, rumah sampai dibuat satu rumah khusus hanya meletakkan kitab-kitab tesis yang dikarang oleh anak-anak murid yang pernah beliau menjadi musyrif pada mereka. Nak baca tesis master dengan PhD, nak baca kitab untuk diri sendiri, nak mengajak lagi, kemudian nak hadir ke kuliah, nak mengarang kitab untuk kuliah, terpaksa untuk hadir pertemuan-pertemuan yang tertentu, ada majlis-majlis keramaian, terpaksa untuk ke masjid, terpaksa untuk balik kepada ahli keluarga. Segala perbuatan tersebut dilaksanakan oleh mereka secara sempurna. Itu yang kita mengatakan, kalau fikir logik, di mana waktu mereka? Tak ada waktu. Tapi berkat, Masya Allah, tabarakallah. Lagi sempit waktu mereka, lagi macam-macam hasil yang mereka kembangkan. Lagi sempit waktu mereka, lagi bermacam-macam benda yang mereka bekalkan kepada masyarakat dan mengislam masyarakat. Bila itu keadaan berlaku, beliau mengatakan tak ada. Dan beliau mengatakan, bukan itu sifat bagi seorang menuntut ilmu. Kita waktu yang ada, patut kita guna pada benda bermanfaat. Ini waktu yang berharga. Adakah sesuai bagi seorang menuntut ilmu? Waktu yang ada, yang inilah kalut ringtone yang ni, kalut muzik yang ni, kalut nasyid yang macam ni, kalut lagu yang ni, itu sepatutnya tak wajar bagi kita. Kalau orang pasang pendengar, itu tak ada masalah. Sekadar kata, oh lagu ni sedap, lagu ni okey, lagu ni Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau itu menjadi wawasan kita untuk kita kejar, tahulah, kita ni merupakan orang yang syarat pertama untuk menjadi penuntut ilmu dah hilang daripada diri pribadi kita. Kalau dah hilang, untuk apa kita letihkan diri untuk belajar? Hadir sekadar untuk memenatkan diri, meletihkan badan, melenguhkan jasad. Hasil akan kita peroleh tidak lebih hanya sekadar 2-3 perkara yang ada dalam halaqah tersebut. Ilmu tidak bermanfaat. Keluar pada majlis tidak boleh untuk beramal. Segala apa yang kita perolehi tidak memberi kesan kepada jiwa kita, sahabat kita dan juga masyarakat. Perbuatan ada seriah kita kembali sebagaimana kita nyatakan bila ulama menyebut, walaupun perbahasan mengatakan okey, jawab, wajarkah, layakkah, berhakkah, patutkah bagi penuntut ilmu melakukan perbuatan tersebut? Kita nak mencari izzah di sisi para malaikat, mencari izzah di sisi Allah, mencari izzah di sisi Rasul, maka perbuatan macam ni sepatutnya tak payah tanya lah. Ustaz ada pendapat kata boleh Ustaz? Ada pendapat kata jawab Ustaz? Ada pendapat kata tak payah tanya lah. Sebabnya makruh awal yang kita tinggal. Benda tak patut buat, patut awal yang kita tinggal. Jadi khilaf Allah, sepatutnya kita lah orang pertama yang akan membasmi benda tersebut, mewujudkan satu bi'ah yang memberi kesan positif kepada generasi yang akan datang. Adik-adik baru yang datang, panggil kadang macam-macam. Hak kita abang-abang lama, kadang pengekalan tradisi yang buruk pun macam-macam. Yang adik baru kadang ambil apa yang buruk abang lama. Hak abang lama tersebut kadang terkesan dengan pengaruh adik baru yang buat main macam-macam. Yang mereka ni dengan MP3, dengan MP4, buat main game, buat main ni. Kita dulu tak pernah main game, nak kena hidup lenggok PlayStation, duk main hak ni, duk main tu. Habis waktu, habis masa. Hanya apa? Terpengaruh dengan budak kecil. Yang si budak kecil ni pula sampai tak ada jati diri, sampai terpengaruh dengan orang-orang dewasa yang membawa kepada trend-trend tidak sihat. Kita dengan jiwa kita, kita dengan diri kita, kita dengan prinsip kita, kita dengan kacamata yang kita pandang, dengan pemerhatian kita yang tersendiri, yang kita elakkan daripada dipengaruhi oleh mana-mana pihak, walaupun ada pendapat yang mengatakan itu boleh. Tapi kita rasa tak ada masalah. Kita rasa kita tak boleh disibukkan dengan benda tersebut. Kita rasa tak layak bagi orang yang bermaruah, yang mempunyai kedudukan. Kan orang tak kadang sampai pernah ada cerita kan Haji Karah baru ni ada sahabat kita balik dari Mekah, cerita adalah seorang di antara tetamu-tamu di Mekah tersebut, adik pada Haji Kamal. Dua orang lah, salah seorang tu kontraktor yang ada di Mekah yang dapat projek untuk buat mas'ah ke, anda tak pastilah sama ada mas'ah ataupun tempat pelontaran. Gaji sebulan 30-40 ribu, jutawan lah.
jutawan sembang. Mereka pun katalah terima kasihlah dengan wujudnya Al-Muttaqin untuk bagi pengajian orang-orang macam mereka. Mau positif lah benda-benda tersebut tentang apa yang mereka katakan. Orang-orang yang macam tu, kelompok-kelompok yang macam tu, yang kadang-kadang mereka ni duduk dengan mereka. Haji Karaf pernah jadi abang pada mereka tersebut. Saya pergi ke Indonesia. Bila pergi ke Indonesia, sampai ke satu kedai tu, adalah sahabat-sahabat kita kata, apa ni, Haji Karaf, kain yang dijual di kedai ni, yang ni lah kain yang sama dijual di apa ni, toko ataupun di pasar raya yang elit tersebut. Kan ada pasar raya elit di Indonesia, orang kaya yang berniaga. Kain yang dibekalkan di situ sama lah dengan kain di sini. Macam kita lah beli barang kat Saddam Hussein, harga RM50. Tapi kalau beli di City Star, harga kena RM150. Brand sama ya. Bila masuk City Store, dia jadi harga lain. Dia jadi harga berbeza nak dibandingkan dengan harga yang ada di pasar-pasar gelap. Akhirnya, kain ni semeter RM50. Kalau beli di City Store, harga semeter jadi RM150. Berkali-kali ganda. Bila sampai di situ, bawa ke kedai tepi jalan. Itulah. Lepas tu kata pada Haji Karaf, kau nak beli, belilah. Ni, kain ni kain yang sama. Kalau kata pergi pasar raya yang mahal tu, kain yang sama. Dia tu tak mau beli. Tak beli. Kerana sebab apa? Dia rasa tak sesuai dengan taraf dan diri dia sebagai seorang jutawan ni untuk beli di situ. Rasa tak layak. Ini baru orang yang ada kata dunia. Bukan kata ternyata ada ilmu ni. Bukan kata pewaris kepada khazanah harta yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul. Ini serta manusia ni. Serta dia ada duit, serta dia ada kenderaan, serta dia ada kemewahan, dan benda tersebut perasaan yang dirasakan wajar, tak ada masalah. Dia merasakan, orang macam aku tak patut ikut, susah. Kadang-kadang orang kaya PPP, tak ada orang serve, kita makan tepi jalan, tak ada masalah lah. Nak serve apa? Orang serve ni dia payah. Orang tolong ayak, kita kadang nak ayak sikit, kan banyak dia kan tahu. Kata kita nak banyak, kita tuang sendiri. Kita rasa tak mau ayak ni, kita nak minum ayak kawan, kita ambil. Sebab apa? Kita senang seorang kampung. Sebab apa? Kita tak ada aturan dan tata cara yang tertentu yang patut untuk ikut. Tapi senang orang kaya ni, tak mau. Kena ada orang serve, kena ada orang letak kain kat sini, kemudian makanan pun kena berstep-step. Mula kena ni, akhir dengan dessert, kemudian kena ada menu lah, kemudian nak bercakap pun jangan bercakap tengah makan, garpu pun kena pegang, style semua. Tu baru jadi apa? Orang yang memiliki harta. Ada kehidupan dia tersendiri, ada cara dia tersendiri, ada yang dikatakan kaedah dia sendiri. Bagaimana kita dikatakan sebagai mewarisi khazanah yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi dengan Rasul. Takkan tak ada peribadi? Takkanlah kita sama dengan orang lain? Takkanlah kita serupa dengan masyarakat? Takkanlah kita serupa dengan orang kampung? Takkanlah kita sama dengan kelompok-kelompok yang lain? Rasanya benda tersebut sesiapa pun boleh berfikir. Wujudkan Aisyah yang mengatakan ini pewaris Nabi dan juga Rasul. Kamu yang dikatakan sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Yang membezakan di antara posisi dengan posisi. Kalau orang kaya pun sampai nak masuk kampung pun tak mahu, takut kereta kotor. Dia masak Aisyah dengan duit dia. Takkan kita tidak boleh masak Aisyah disebabkan anugerah pemberian yang diberikan daripada Allah dan juga Rasul. Itu lebih tinggi, itu lebih agung, itu lebih hebat. Sebab itu kita bercakap dengan bahasa yang lebih wajar. Kita bercakap dengan bahasa yang lebih bijaksana. Kita bercakap dengan bahasa ketakwaan. Kalau ada tu Syria, tak perlu nak bercakap. Bercakap dengan bahasa penuntut ilmu. Bercakap dengan orang yang kita dah menghabiskan duit kita banyak dah. Kita tak mau pergi. Penuh ni, roh penuh kita. Duit habis, mengaji pun letih, semua perkara kita laksanakan. Kita tidak mau apa yang kita laksanakan itu sia-sia. Kita ingin terus kekal berada dalam lorong yang membawa kepada kebahagiaan. Kalau tak boleh jadi ulama kabir pun, jadi ulama sore pun jadilah. Tak boleh jadi kita alim mutamakin, jadi alim muzab-zab pun okey lah. Kan? Mutamakin ni kejap, elok, kuat. Kita pun marfuk. Tak yakin tapi sat. Rujuk. Betul. Okey lah, boleh lah cakap tu. Kita makbul lah, diterima. Banding dengan hak tanya pun i'rab tak nampak langsung, kelam. Tak nampak langsung. Ising ke pengen? Huruf kot. Jahannam kalau kena macam tu. Kalau kena macam tu, tak nampak langsung. Ini yang untuk kita sampaikan. Bukan hanya semata-mata perbahasan demi perbahasan, tetapi untuk kita mengambil istifadah, untuk mengeluarkan maksud, untuk menghayati ajaran yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul dalam mengamati setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ala azwajin. Nabi tak sebut. Nabi sebut cara untuk bagi umat ni menjaga diri dan peribadi daripada benda-benda yang diharamkan nafsu syahwat peribadi dengan dua cara. Puasa. Dengan cara kamu qiyam, laksanakan qiyam, bertahajud. Insya-Allah Allah Taala akan membina pembenteng yang mampu untuk menjaga kamu daripada perbuatan yang diharapkan. Mungkin Allah Taala lemparkan hati perasaan benci kepada maksiat, Allah Taala lemparkan perasaan benci kepada movie, Allah Taala lemparkan perasaan benci kepada muzik. Kadang setengah kawan kita jadi nak lagu Arab tak boleh langsung. Kata sebab apa tak suka dengan lagu Arab? Tahu gendang bunyi gonggang. Kan ada orang tua-tua lah macam tu. Kan kalau kita dapat perasaan macam tu kan kita rasa senang.
Perasaan yang Allah Ta'ala tukar. Dengar muzik berasa tak senang. Dengar kepada qasidah-qasidah rasa okey ya. Dengar rasyidah nak qasidah syok ya. Rasa macam tak nak suruh kata jangan berhentilah dengar azhur qasidah. Sambung rasa berkenan benda tersebut. Kita kalau diberi masa ataupun diberi kesempatan untuk kita tukar dengan segala maksiat kita akan tukar. Allah Ta'ala kata mau dah tukar. Dengan hang banyak lena, dengan rajin baca buku, mau dah dia kata tukar semua. Tak lena langsung pun tak apa, kita nak tukar. Sebab apa? Dapat benda yang lebih berfaedah. Macam tu juga perasaan dan hati kita nak ditukar dengan benda-benda yang membawa kepada pahala. Sebab inilah yang membawa kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Qala Syafi'i, maaf, fa innahum ghairu malumin, faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun. Sesiapa yang mencari lain daripada apa yang disebutkan, lain daripada azwajihim, lain daripada malakat, selain daripada benda tersebut, maka ini dikatakan faulaika humul adun, orang-orang yang melampaui batas, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, inilah bukti mengatakan perbuatan istimna itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syarak. Qala Syafi'i wa man wafaqahu bi tahrimil 'adati sirriyah. Imam Syafi'i dan sesiapa yang sependapat dengan beliau yang telah anda sebutkan sebentar tadi, istinadan ila hazil ayat, bersandarkan kepada ayat tersebut dan juga kepada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal yasta'fifil ladzina la yajidu nikahan hatta yughniyallahu min fadlih. Quran mengatakan hendaklah menjaga diri, ifah, kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk berkahwin, sehinggalah Allah Ta'ala memberikan kelebihan anugerah kepada individu tersebut untuk berkahwin. Duit tak ada tapi nak kena kahwin, ana wajib dan ustaz. Jangan buat cara akal ustaz kita. Kita bergerak dengan taufik, bergerak dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu beza kita dengan orang lain. Kalau orang lain nak kahwin, tak kira. Ana hari ni ana nak mengamuk kat ayah dulu. Esok ana nak mengamuk. Lusa ana nak mengamuk kat orang perempuan tu. Tulak ana nak serang keluarga mertua. Itu orang tak ada taufik. Orang ada taufik nak kahwin, tapi bukan duit tak ada. Tapi usahlah juga takdim lah yang geng-geng kaya, anak akhwat, anak datuk mana ke, pengarah jabatan-jabatan mana ke, takdim lah jenis-jenis macam tu. Kokok lah dengan kita duk minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba pak mentua pun rasa terbuka hati, kata ni habaq pada yang mana tu yang berkenan kat hang tu, yang hang pun berkenan kat dia tu, nikahlah. Puak support semua. Bulan-bulan puak bagi, habis mengaji 4 tahun, masuk syarikat jadi CEO. Oh, kita selesai. Kata, lepas tu puak pula abang, ada lagi syarat tambahan yang dia tak mau sebut lagi. Nanti suruh telefon. Kita pun telefon. Kata pakcik, kata suruh telefon. Dah pakcik nak sebut. Syarat pakcik sebut tu dengar dah pada anak pakcik. Kata dengar dah, pakcik tambah. Kalau lepas ni kata nak kahwin tambah pun pakcik tak kisah. Oh, kita astagfirullahalazim, sujud syukur. Tengok aja jatuh telefon. Kata sebab apa? Pakcik kata, dah pakcik, sujud syukur. Sebab tak sangka dapat berhutang tu. Sebab apa? Sebab orang menjadikan pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dah kita kata, wala taqfil ladzi la yajun nikahan hatta yughniyallahu min fadlih. Kita harapkan fadlun min Allah. Jangan kita bergerak dengan akal kita. Bergerak dengan akal kita. Resah, ustaz anak tak boleh baca buku lah ustaz. Kata tanya nak kahwin. Kata tak apa-apa. Anak marah mak anak sebut dah mak anak kata nak kahwin juga. Mak tak bagi juga. Anak kata Faisal tahun ni tak najah. Nasib lah. Punya pasal lah. Mak tanggung lah. Habis lah. Ni orang yang mengikut emosi. Dia tak cari apa? Fadlullah. Kita nak mencari fadlullah. Ya. Dia ni pun nak nikah, pun tu pun nak nikah. Awak umur 25, 27, 28. Kita berapa? Umur 22. Waktu kira. Kita tengok anak kambing. Anak kambing kan ekor lagi. Dia kalau kambing besar tu dia biasa ya. Dia jalan relax. Tapi anak kambing ni ekor dah tu. Gede-gede. Lebih lagi. Kita macam tu lah. Umur muda. Waktu tengah meronta-ronta. Merasakan apa yang kita buat tu tepat. Apa yang kita laksanakan itu yang paling betul. Kita tak ingin bergerak dengan kehidupan orang kebanyakan. Kita bergerak dengan apa? Dengan hudan lil muttaqin, dengan petunjuk Al-Quran, dengan petunjuk hadis, dengan panduan salafun yang soleh. Sebab kita ingin untuk membina kehidupan kita sebagaimana binaan bagi seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang telah kita sampaikan, itu yang telah kita sebut. Istinadah ila hadil ayat li ana qad ja'al al-qismain al-mubahin. Sebut dua aja. Istimna itu lain daripada apa yang tadi disebutkan. Ini maka dia dikatakan sebagai apa? Dakhilah fil udwan, bermaksud seolah-olah dia menyalahi ketetapan yang telah dilarang. Innal adata sirriyah amilun raisi. Inilah merupakan perkara faktor yang paling utama fi syuyu'il amrad aqliyah. Penyakit akal ni mula di sini. Mula-mula tengok perempuan seksi tak tahan istimna. Lepas tu cakap perempuan seksi ni tak ada apa dah. Dia kena tengok perempuan yang agak terbogel sikit. Baru dia nak syahwat, dia cari perempuan agak terbogel. Dia nak nafsu, istimna. Kemudian tak boleh, dia kena tengok orang telanjang. Baru dia nak syahwat. Kemudian istimna. Kemudian tak boleh, dia kena tengok orang berjimat. Baru dia nak syahwat. Perasaan tu dirosakkan. Ini penyakit akal ni. Jahanam. Jiwa dan perasaan dah habis.
Dulu kalau tengok orang terbuka aurat tudung sikit pun dia kali. Sekarang ni dia jadi macam tu. Sebab apa? Perasaan tu dah dirosakkan. Bila melakukan perbuatan tersebut, ni kita tak sakit akal, penyakit mental. Tetapi penyakit mental yang tak dikategorikan oleh Hospital Bahagia. Tetapi syarak meletakkan ini sebagai penyakit mental. Orang yang istimna ni orang yang penyakit mental. Orang yang ada masalah mental. Agama mengatakan dia ni sepatutnya kena masuk ward psikologi dengan ulama, kena ada panduan khusus, kena ada ajaran, kena ada teknik untuk menyelesaikan penyakit tersebut. Yang berlaku ni hanya jenis kalau kau lepas napang tengah jalan, keluar jalan tak pakai seluar, itu yang dikategorikan sebagai penyakit mental. Kita mengatakan itu mental dururiyat. Dia ada mental yang dia masturah, ditutup, dia tu tak mental, tetapi hakikat dia adalah merupakan seorang individu yang berpenyakit mental. Ini penyakit mental yang berlaku dalam masyarakat. Perasaan dia makin rosak. Perasaan makin rosak. Bayang tengok, ini kalau seorang individu rosak perasaan 2, 3, 4, 7, 10, 30. Akhirnya wujud kelompok yang semua rosak perasaan. Habis yang sampai kalau kan Syekh Nurdin, dia kalau istilah kata gambar porno tu, dia tak pakai tudung, buka sikit-sikit tu porno dah. Sebab dia dulu bi'ah yang okey. Kita porno tu tak pakai apa langsung. Yang Syekh Nurdin ni pula dia tak terima pakai. Adakah orang hak sanggup ditangkap gambar dalam keadaan telanjang? Hak kita kata tak pelik Ustaz. Benda tu lebih daripada tu dah berlambak dah berlaku dalam masyarakat. Sebab kita mengenal masyarakat kita. Tapi orang yang masih perasaan dia masih mustaqim, elok, dia kata boleh. Kan kalau kita cuba duduk dalam posisi Syekh Nurdin tu, kita akan logik apa dia fikir. Takkanlah ada manusia yang dia sanggup telanjang depan orang, lepas tu minta orang tengok gambar. Kan pelik. Kita duduk depan cermin, kau tak pakai apa pun malu kan. Tengok budak-budak. Kadang-kadang budak-budak telanjang tu, mak kita cuba tengok depan cermin tu, malu tak kat cermin tu. Nak duduk telanjang, dia pun dia pun lari pakai seluar. Dia pun pakai ambil pampers, pakai pun baju. Sebab apa? Malu. Tu kita dengan diri kita sendiri. Yang ni nak posing. Depan orang, semua orang perak. Adakah ada manusia yang sanggup telanjang depan orang? Minta untuk ditangkap gambar dengan gambar yang paling high quality? Lepas tu sebar pula. Astagfirullahalazim. Tak logik rasanya. Jiwa macam tu sebab apa? Sebab jiwa dia masih lagi okey. Kalau dia okey, dia rasa keadaan tersebut tidak akan wujud. Tapi bila perasaan makin rosak, dia tidak merasakan itu masalah. Ini yang dikatakan tersebarnya penyakit mental kepada masyarakat. Wa tasyattut tafkir. Kepala otak ni fikir macam-macam. Duduk dalam masjid pun, ya Allah, aku kat mana tu jumpa tu, astagfirullahalazim, kata tak tahu nama orang Selangor ke, orang Kedah ke, orang Pahang ke. Ni tasyatut kepala otak ni. Sebab apa? Penyakit tu dah ada. Wal ajzu an tarkis, tak boleh fokus. Ustaz, baca buku nampak tu ya. Nampak tu apa? Nampak dalam seluar tu. Kalau nampak tu ya, nampak tu je. Astagfirullahalazim. Sampai setahap tu penyakit yang berlaku. Ya, ada di antara sahabat kita sampai setahap tu. Disebabkan apa? Akal telah ditimpa dengan problem-problem yang telah kita sebutkan, dah berada pada taraf yang cukup parah. Wada'fi abaniyah, iaitu badan jadi lemah. Istimna sedia. Kerja dia buat benda tu. Habis hayak dalam badan. Kerja dia pasal keluar. Lama-lama boleh keluar darah, menyebabkan tubuh badan sentiasa berada dalam keadaan sakit. Lebih-lebih lagi ansuqutil mur'ah. Orang macam tu dia akan hilang mur'ah dia bimuzawalatiha, dengan sentiasa melakukan perbuatan tersebut. Mimma yaj'una najzimu bitahrimiha. Ini yang menjadikan kami meletakkan keputusan secara putus, secara apa kita mengatakan jazam, tanpa kita berkompromi mengatakan itu adalah haram. Wala nataraqasu fi ibahatiha. Kita tidak akan melonggarkan sama sekali mengatakan itu perbuatan yang dibenarkan. Wa bi daruratil luju' ila al-'ilal syar'i wa saum. Sedangkan terdapat pelaksanaan alternatif syar'i untuk menyembuhkan penyakit tersebut, iaitu dengan cara kita berpuasa. Kama ja'a fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrani zaujah mundatu tatadarraru biha haram. Memisahkan tempat tinggal isteri tempoh yang menyebabkan mudarat kepada isteri itu merupakan perbuatan yang diharamkan. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.